Hari ni untuk semua sekali kan macam mana? Yang ni untuk penerbangan, dia semua sekali. Ada yang penerbangan bulan 11, bulan 12. Maksudnya yang ni untuk hari ni saja ke apa? Ataupun ada sekali lagi? Tak ada, satu sekali. Nanti tiap bulan, nanti bulan depan kita buat lain pula. Yang ikut boleh pula? Buat lain pula. Macam mana hari ni? Dia tak ada siri bersambung, siri 1, siri 2, tak ada. Ada sekali je. Ada. Tapi kita ada dua sisi lah. Satu kita buat untuk teori. Lepas tu praktikal lah. Sesi kedua nanti praktikal. Sesi kedua nanti tinggal aku sebab buku ke-12. Tak apa. Nanti sesi kedua nanti saya sambung. Tapi lagi kita akan ambil yang basic je lah. Yang penting-penting tu sekian. Kalau secara ni yang slide yang saya tu ada lah. Tapi yang basic je lah dia. Tak yang tu lah. Tak ada banyak-banyak nanti buat ni lah. Yang ni basic ada. Kita ambil yang 5 tu kan. Yang ni kronologi lah. Yang ni tak apa. Kita tak gambar. Yang saya ambil yang ada 5 ni lah. Ni customer care account. Ni apa? Account. Foto niat syarat. Nikah. Tempat nikah. Okey, ada ni mungkin ni sebab sini. Yang ni semua basic je lah. Tawaf. Yang ni zikir masa tawaf lah. Sebelum tawaf tu kita tak ada sangat sebab kita ingat. Maksudnya yang penting sekarang yang kita nak fokus yang tata cara umrah saja, rukun dan wajib umrah saja. Itu saja. Kita ni ada pakai ni. Saya nak buat mukadimah sikit sebelum umrah tu, kemudian tu kita go through yang ni. Sebab jemaah ni kita nak bagi begitu tu je. Yang benar-benar yang ada salin nanti kita di sana lah masa bila ada apa kita minta dia refer dekat ni. So kalau lebih pening ni. Saya nak pergi ini. Tanah kat luar. Tanah. Tanah.
Tidak ingat. Start mic dulu. Ha ni, dia tu. Untuk live. Untuk live. Untuk live. Untuk live bagi dekat ni. Start dah kau live. Belum ni Dah start dah. start dah. Ha, start dah. Nak boleh mula ke macam mana? Start mana? Start. Start people Itu kan. tunggu saat dah. Dah tunggu start. Dulu buatlah tak pakai ni. Ha? Dulu buatlah tak pakai ni. Tak dengar dia. Kalau pakai ni dah jelas. Tapi kabel boleh motor kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tama sekali dan juga untuk selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan juga inayahnya pagi ini kita dapat berhimpun dalam satu majlis, iaitu majlis untuk menerima manfaat daripada kursus umrah yang telah dianjurkan oleh Tiram Travel, yang mana anjuran ini berada di Masjid Saidina Abu Bakar Siddiq Candipura, iaitu saya selaku wakil daripada Tuan Imam Pegawai Masjid dan juga JK Masjid Saidina Abu Bakar Siddiq mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Tiram Travel yang sudi untuk menganjurkan kursus umrah pagi ini di masjid kami ini. Jadi saya rasa tak memanjangkan kata-kata lah, saya akan serah terus kepada mutawif kita, iaitu selaku MC kita, iaitu Ustaz Darul Nizam bin Ishaq, untuk meneruskan program kita pagi ini, yang mana program kita pagi ini akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Nasir Awal. Jadi program ini akan bermula pada bila-bila masa lagi, InsyaAllah. Sekadar itu dulu ucapan daripada saya. Sekian Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan yang kami dapat berkat berhormat, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Darul Nizam bin Ishaq, berasal daripada Muar Johor dan letak di Langkawian. Dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan bakal Muslim Rahman yang akan berangkat ke Tanah Haram kerana memilih Tiram Travel sama-sama untuk kita pergi ke Tanah Suci Mekah dan juga Madinah. Sesi kita pada pagi ini kita akan bagi kepada dua sesi, iaitu sesi pertama adalah sesi teori, iaitu kita akan belajar teori bersama dengan Ustaz Ustaz Ahmad Nasir bin Awam, dan keduanya kita akan mempelajari sesi praktikal, cara-cara kita untuk melaksanakan tawaf dan juga sa'i. Kita akan buat miqat, niat kurang, dan seterusnya kita akan buat tawaf, dan seterusnya kita akan buat sa'i, dan seterusnya kita akan bersyukur dan juga buka terjemah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bersama kita juga ada Puan Hajar Zaidah daripada pengurus Tiram Travel, Cawangan
Langkawi dan juga bersama Cik Bai daripada wakil daripada Tiram Travel Al-Ustaz. Dan saya merasakan bahawa ini adalah kali pertama Tiram Travel cawangan Langkawi mengadakan khusus umrah di Masjid Sayyidina Abu Bakar ya. Dan sebelum ini kita membuat khusus di Bayas dan juga di Masjid Aisyah. Untuk sesi seterusnya nanti kita akan buat khusus ni pada setiap bulan untuk bulan hadapan dan juga bulan seterusnya. Kita juga ada live bersama-sama kita dalam Facebook kan, di mana ada jemaah-jemaah kita daripada luar yang akan mengikuti bersama-sama kita pada hari ini. Okay. Untuk itu saya nak bertanya kepada tuan-tuan dan puan-puan, penerbangan tuan-tuan dan puan-puan, kita kena tengok, kena tahu senario tuan-tuan dan puan-puan, sama ada tuan-tuan dan puan-puan masuk ke Mekah dulu ataupun Madinah. Jadi dalamnya tuan-tuan dah tahu tak tuan-tuan akan masuk ke Madinah dulu ataupun ke Mekah? Siapa yang masuk ke Madinah dulu? Boleh angkat tangan. Okey. Yang lain masuk Mekah kan ataupun Madinah? Kebanyakan Madinah. Okey. Okey, senario untuk masuk ke Madinah, di mana tuan-tuan daripada Langkawi akan naik flight daripada Langkawi akan pergi ke KLIA, dan KLIA nanti kita akan berkumpul di KLIA. Semasa di KLIA nanti kita ada banyak grup bukan sahaja daripada Langkawi, daripada seluruh Malaysia akan berkumpul, dan kita akan menaiki penerbangan yang sama. Penerbangan ini akan dicatat. Kebanyakannya kita akan menggunakan MAS ataupun Saudia ataupun charter. Kita akan menggunakan Etihad ataupun Qatar, dan transit di Abu Dhabi untuk Etihad. Tapi kebanyakannya akan menggunakan penerbangan MAS. Jadi di sana kemungkinan ada dalam 5 grup ataupun lebih daripada itu, daripada Tiram Travel seluruh Malaysia yang akan berkumpul di sana. Jadi tuan-tuan kena pastikan tuan-tuan, penerbangan tuan-tuan sebab sana nanti terlalu ramai, dan proses kita masa buat check-in tu. Selepas check-in tu nanti kita akan masuk ke dalam dan naik penerbangan, dan kita akan turun di lembaga terbang Madinah, dan seterusnya kita akan pergi ke hotel, dan proses seterusnya adalah ziarah dalaman. Ziarah dalaman dan juga ziarah luaran. Okey, bagi memudahkan pemilihan masa, saya seterusnya menyerahkan kepada bahagian Fadil Ustaz Ahmad Nasir bin Awang untuk meneruskan proses teori tersebut. Dia tak keluar. Sebab ada cahaya matahari daripada itu. Ini sama. الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ولا استعانة إلا به. والحمد لله ولا ثناء إلا عليه. والصلاة والسلام على رحمة الله للعالمين ومسك ختام لسائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد. Yang saya muliakan Fadil Ustaz Ustaz Syarul, Ustaz Darul, jazakallah, dan seluruh
yang terlibat untuk Tiram Travel, pihak pengurusan Tiram Travel yang saya tak nak sebutkan nama orang seorang ni. Seterusnya sidang jemaah, ibu-ibu dan ayah-ayah, saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga ucapan terima kasih kepada pihak masjid yang memberikan ruang kepada kita semua pada pagi ini untuk sesi bimbingan umrah kita, insya-Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Seperti yang dimaklumkan tadi, sesi kita pada pagi ini akan berlangsung dalam dua sesi. Sesi yang pertama ni barangkali teori dan juga beberapa keterangan berkenaan dengan tata cara pelaksanaan umrah. Kemudian pada sesi yang kedua nanti akan diteruskan dengan sesi praktikal lah, supaya kita boleh nampak dengan jelas beberapa perkara yang perlu untuk kita lakukan dan perlu untuk kita berikan perhatian. Pertama sekali perlu untuk kita fahami bahawasanya ibadah umrah ini adalah ibadah yang majoriti ataupun kebanyakan daripada tata cara pelakuannya itu adalah melibatkan perbuatan. Jadi jangan kita bimbang berkenaan dengan tak dan nak hafal lagi doa banyak ni, doa tawaf pusingan pertama nak baca apa, kedua apa, kemudian nak sa'i nanti 7 berulang alik daripada Safa dan Marwah nak baca apa ustaz. Semua bacaan-bacaan tersebut adalah sunat. Bukanlah makna kita perkecilkan bacaan, tidak. Siapa yang boleh baca dengan doa tersebut itu yang paling baiklah. Tapi kalau dia tidak dapat menghafal doa tersebut, dia boleh baca doa apapun dan zikir apapun, kerana kebanyakan tempat di antara sa'i ataupun tawaf di Kaabah dan juga sa'i itu adalah tempat untuk kita berzikir dan berdoa kepada Allah. Jadi perkara pertama, di mana-mana tempat pun ketika mana saya menghadiri sesi taklimat umrah ini, untuk kita fahami ibadah umrah ini adalah kebanyakan daripada tata cara perlakuan kita adalah melibatkan perbuatan, melibatkan pekerjaan. Jadi doa-doa itu kita boleh baca doa yang kita baca, kecuali pada beberapa tempat lah yang kita anjurkan untuk jangan tinggalkan doa tersebut. Nanti kita akan tengok insya-Allah. Contohnya seperti mana di antara rukun Yamani dan juga Hajar Aswad, itu doa kita jangan tinggal, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ila akhirih. Nanti kita akan tengok insya-Allah. Tapi kebanyakan daripada amalan-amalan yang kita akan lakukan dalam ibadah umrah ini adalah melibatkan perbuatan dan juga menjaga patang larang ketika mana kita berada dalam ihram. So, jadi jangan beratkan kepala kita sehingga merasakan susah. Walaupun begitu, perlulah juga untuk kita ambil perhatian dan juga ambil maklumat beberapa perkara yang perlu untuk kita ketahui. Kerana seperti mana kita maklumi, ibadah ni tak boleh buat ikut suka. Tak boleh buat ikut suka. Jadi anjuran saya, pertamanya perlu untuk kita ambil perhatian kerana ini ibadah, ada tata caranya. Yang kedua, janganlah sampai takut sehingga menyebabkan kadang-kadang kita terkeliru ataupun kita tak dapat melakukan amal ibadah dengan secara tumaninah ataupun dengan secara tenang. Jadi di antara dua tu, jangan kurang sangat dan juga jangan keterlaluan sangat. Khairul umur awsatuha, sebaik perkara adalah bersederhana. Jadi bimbang kita tak ada ilmu, kita belajar, ambil maklumat yang penting. Pada masa yang sama janganlah takut sangat sampai kadang-kadang menyebabkan kita nanti sampai tak dan sampai ke Masjid Haram, baru sampai hotel duduk bimbang, saya tak nampak Kaabah, saya nampak Kaabah macam ni, dosa banyak lah. Tak nampak Kaabah pun tak masuk masjid lagi, baru sampai hotel. Jadi itu kadang-kadang jadi begitu, walaupun nampak macam cerita lawak, tapi jadi begitu kerana terlalu takut dan sebagainya. Jadi bertenang-tenang saja, insya-Allah kita amal ibadat ini termasuk daripada amalan yang kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusan kita, insya-Allah. Kita ada slide untuk bantu saya menjelaskan beberapa perkara pada pagi ini. Tapi sebelum saya masuk slide ini, secara ringkas ni kita nak sebut lagi di mana-mana tempat pun sebelum daripada kita menunaikan umrah ni dalam tempoh ni maka ada beberapa perkara penting yang perlu untuk kita lakukan bersama, termasuk daripada mukaddimah ataupun kita katakan persediaan awal lah sebelum daripada kita melakukan ibadah haji ataupun umrah, khususnya umrah lah dalam perjalanan kita ni. Iaitu pertama sekali kita nak kena ingat bahawasanya umrah yang akan kita lakukan ini adalah sebahagian daripada ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, termasuk daripada kewajipan. Orang yang masih belum lagi menunaikan umrah ini umrah pertamanya, maka itu merupakan umrah yang wajiblah bagi dia. Tapi yang sudah barangkali berkali-kali mengulangi umrahnya, itu merupakan umrah yang sunat. Tetapi walaupun sunat, mesti dilakukan dengan betul dan tidak boleh sambil lewat ambil ikut suka, tak boleh. Kalau sunat tapi dia buat main-main, saja-saja buat kesalahan, itu merupakan satu perkara yang berdosa.
Sama juga macam sembahyang. Ada sembahyang fardu, ada sembahyang sunat. Sembahyang sunat, walaupun sembahyang sunat, tak boleh kita buat lebih kurang. Tak boleh kita buat lebih kurang. Kita sembahyang main-main, berhenti ikut suka tanpa satu keperluan contohnya, maka itu adalah perkara yang diharamkan. Jadi prinsip dalam beribadah ni ada tata caranya, tak boleh kita main-main. Sunat ataupun wajib itu status ibadah tersebut. Tetapi bila kita masuk melakukan satu ibadah, kita kena buat dengan cara yang betul dan menyempurnakan sehingga sehujungnya seperti mana yang telah disyariatkan. Maka umrah termasuk daripada ibadah yang punyai kelebihan yang sangat besar, seperti mana warid dalam hadis Nabi SAW yang barangkali kita biasa mendengarnya, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laysa lahu jazaa'un ila al-jannah, atau kama qala alaihi salatu wasalam. Daripada satu umrah ke satu umrah, tempoh antara umrah ke umrah adalah tempoh yang Allah kurniakan pengampunan dosa kepada kita. Wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur, laisa lahu jazaa'un ilal jannah, tidak ada balasan yang paling baik yang Allah sediakan melainkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi hadis-hadis kelebihan yang lain. Tapi memandai dengan satu hadis ni dah pun menunjukkan satu kelebihan yang sangat besar. Orang yang ada dalam hati dia ada iman, maka pastilah hatinya akan bergetar dan begitu mengharapkan dan sangat mendambakan, menginginkan janji Allah Subhanahu wa taala, iaitu kafaratuz dzunub, dihapuskan dosa dan juga mendapat ganjaran syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syurga tak ada duit boleh beli nah. Ampun dosa pun tak ada jual di kedai. Tak boleh top up kredit ampun dosa, tak ada. Kalau ada senang kita boleh beli siap-siap kredit ampun dosa, kemudian buat maksiat, habis kredit beli pula, kalau begitu mudah. Tapi tidak, dosa adalah perkara yang berhak ataupun yang boleh mengampunkannya ialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah beri hadiahkan kepada kita dengan amalan ataupun dengan syariat ini, antara hikmahnya adalah untuk menghapuskan dosa. Okey. 5 minit yang pertama insya-Allah kita akan tengok apa benda yang kita nak buat sebelum daripada kita berangkat nantinya pada tarikh yang telah pun ditentukan insya-Allah. Insya-Allah. Yang pertama sekali, saya sebut yang ringkas yang besar-besar saja. Kita beristikharah walaupun tarikh sudah pun dikeluarkan, pilihan telah pun dibuat. Istikharah ni makna kita solat sunat istikharah. Solat sunat istikharah ni ada kaifiat dia. Ada kaifiat dia. Sembahyang ringkas 2 rakaat, niat sahaja aku sembahyang solat sunat istikharah dalam hati lah. Yang usolli itu sunat, barangkali yang tak biasa melakukannya agak sukar nak ingat kan. So kita ambil yang penting, walaupun melafazkan niat itu, melafazkan itu sunat juga, tetapi yang kita ambil yang rukun dulu. Masa kita Allahu Akbar, niat dalam hati sahaja aku sembahyang sunat istikharah 2 rakaat kerana Allah. Sembahyang macam biasa, sembahyang sunat macam biasa. Lepas doa iftitah baca Al-Fatihah, kemudian qul ya ayyuhal kafirun. Rukuk, i'tidal, sujud, habis rakaat pertama, naik rakaat kedua, lepas surah Al-Fatihah baca qul huwallahu ahad sampai habis bagi salam, angkat tangan minta doa ya Allah Subhanahu wa taala supaya Allah berikan pilihan yang baik untuk kita. Ada doa yang maksud tapi panjang, yang saya secara umumnya saya tak bacalah sebab doa itu panjang sikit, tapi saya nak bagi tahu doalah minta pada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala berkati pilihan kita ni. Sepatutnya istikharah kita buat pilihan supaya Allah bagi petunjuk pada kita sesuai tak sesuai waktu ini dan pada masa ni. Tapi kita dah ada jadual. Makna kita buat juga untuk ambil sunat istikharah itu, doa kita minta supaya Allah berkati pilihan dan Allah serta bersama dengan kita dengan pilihan yang kita buat ni untuk kita bersafar, berrihlah menunaikan umrah yang telah diperintahkan oleh Allah. Jadi buatlah walaupun sekali sembahyang solat sunat istikharah. Macam mana nak buat Ustaz? Macam tadi sembahyang 2 rakaat ringkas saja. Allahu Akbar, niat dalam hati sahaja aku sembahyang solat sunat istikharah. Jangan silap sebut pula, sebut istihadah pula. Istihadah tu dah orang perempuan tu. Istikharah kha. Sahaja aku sembahyang istikharah 2 rakaat kerana Allah. Yang macam biasa baca ringkas yang tadi, iftitah Al-Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Selesai rakaat pertama mangkit pula Al-Fatihah dan juga qul huwallahu ahad. Habis sampai bagi salam, angkat tangan minta doa pada Allah. Nak doa macam biasalah, mula dengan alhamdulillah, kemudian selawat atas Nabi, kemudian minta apa yang nak minta. Yang kita nak minta dalam istikharah ni supaya Allah berkati pilihan kita dan Allah serta dengan kita insya-Allah dalam perjalanan ini. Satu. Yang kedua, sebelum kita selesaikan urusan kita dengan apa? Dengan adik-beradik kita ataupun dengan kawan-kawan kita kalau ada yang berselisih faham. Tak guna kita perhabis duit beribu-ribu untuk pergi umrah
Tapi dengan abang kita tak cakap 7 tahun dah. Dengan mak ayah kita kadang-kadang ada benda kita tak puas hati dengan mak ayah kita. Dengan kawan kita ada selisih sehingga memutuskan silaturahim. Selesaikan. Selesai. Orang nak terima tak terima, dia nak maaf atau dia nak kira tak mau kira, kita kata aku nak pergi umrah ni. Aku ingat kita ni pun dah lama dah tak cakap ni. Tak tahu siapa salah. Kalau aku salah aku minta maaf, kalau hang salah aku maafkan. Orang tu nak respon tengok muka kita ke, dia tak tengok muka kita ke, ataupun dia tak mau cakap ke, itu dia punya pasal yang penting kita selesaikan dari pihak-pihak kita. Kalau berasa segan nak pergi jumpa muka telefon, dalam zaman mudah telefon cakap, bagi tahu minta maaf dan sebagainya, selesaikan itu. Tuan ni ringkas tu tak termasuk dalam umrah tu. Itu bukan kata cara umrah, tapi perkara yang sangat penting yang akan mempengaruhi ibadah kita termasuk ibadah umrah. Jadi siapa yang ada selisih faham dan sebagainya, selesaikan dan jernihkan hubungan. Yang ketiga, istirdaul walidain, jumpa mak ayah kalau mak ayah masih ada, minta restu dan beritahu. Kata ni, saya ni insya-Allah mak kalau tak ada arai apa bulan depan nak berangkat pergi umrah lah, mak tolong doa lah supaya Allah mudahkan urusan insya-Allah. Simple sayang. Doa mak ni kalau diangguk pun, kalau dia kata selamatlah insya-Allah, selamatlah insya-Allah. 3 perkataan disebut. Itu perkataan apa? Yang tidak ada hijab, yang Allah Subhanahu wa taala halang. Nampak simple kan? Nampak simple, macam mudah saja. Allah Ustaz, cepat sikit bila nak tawaf ni. Kami tak tahan nak tengok tawaf ni. Ustaz, selesai yang ni dulu. Saya itu dulu. Dapatkan restu mak dengan dia. Yang ketiga, pastikan duit yang kita guna untuk melaksanakan umrah itu adalah daripada sumber yang halal. Tapi insya-Allah pun tak ada lah daripada kita ni yang guna duit haram ni. Cuma saya cerita untuk peringatan bersama saja. Supaya yang akan datang pun kekalkan duit yang kita guna untuk berumrah ini adalah daripada apa? Dipanggil nafaqatul halal, daripada duit yang halal. Pasal apa dikatakan begitu? Karena kalau kita guna duit yang diharamkan, duit menipu orang ke, duit kita kecoh jual tanah dengan abang kita dengan adik kita ke, duit kita menjaga kita buat naya pada orang ke, itu semua duit yang haram. Maka bila duit haram, warid dalam hadis ketika mana kita kata labbaik Allahumma labbaik, kan nanti Ustaz dah akan cerita pada kita apa kita nak buat bertalbiyah dan sebagainya lepas kita nak diharamkan. Kita kata labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kita kata kami sambut seruanmu ya Allah, kami sambut seruanmu ya Allah. Tuhan yang apa? Engkaulah Tuhan yang tidak ada sekutu bagimu. Orang yang guna duit haram pi haji ataupun umrah, dia sebut labbaik Allahumma labbaik, maka akan dibalas kepadanya la labbaika wa la sa'daika hatta tarudda ma fi yadaik. Tak ada selamat datang daripada kamu yang aku terima sehingga kamu pulangkan balik apa yang ada di tanganmu itu, iaitu duit yang hak, yang haram. Jadi pastikan kita guna duit yang halal. Ya, pastikan kita guna duit yang halal. Yang seterusnya ialah sebelum ini perbanyakkan bermohon ampun kepada Allah, beristighfar, minta ampun pada Allah. Mana-mana tempat kuliah umrah pun kita beritahu, nak pergi umrah ni bukan nak pergi umrah saja. Kita ni sehari semalam disunatkan untuk kita beristighfar berapa kali? 70 kali sekurang-kurangnya, ataupun 100 kali. Jadikan amalan. Bagi dapat 100, bagi dapat 70. Sekarang dunia moden, kita ada tasbih yang digital. Tak ada yang digital, ambil tasbih biasa. Hari-hari waktu yang lapang, habiskan bagi dapat istighfar 70 ataupun 100 kali. Itu persediaan kita. Itu persediaan kita. Mudah-mudahan berkekalanlah sepanjang hari sampai balik umrah, sampai pergi umrah pula, sampai mati. Tiap-tiap hari kita istighfar, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, ataupun astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang kita dah baca satu bagi cukup 70 sekurang-kurangnya ataupun 100 kali sehari semalam. Yang keseterusnya iaitulah kita ketika mana kita nak pergi buat umrah ni, pastikan kita ada bekalan yang cukup. Itu disebut oleh para ulama. Bekalan cukup kemampuan lah, bukan nak bermewah, bukan. Tapi adakan bekalan yang cukup supaya kita dalam perjalanan itu mudah. Kita tak terganggu dalam melakukan amal ibadah. Bukan bawa bekalan cukup nanti nak minum, nak pergi borong di sana, bukan. Bekalan cukup tu untuk keperluan perjalanan kita. Kenapa kalau tak cukup nanti terganggu perjalanan kita dalam melakukan ibadah. Jadi
Islam menganjurkan supaya kita sediakan bekalan yang cukup. Kalau banyak Allah Ta'ala bagi lebih, alhamdulillah. Kalau tak ada sekadarnya cukup keperluan, maka usahakanlah, insya-Allah. Baik, itu sebahagian daripada perkara-perkara asas ataupun yang umum yang perlu untuk kita lakukan. Satu lagi sebelum saya lupa, nak pergi umrah ni juga kita kena persiapkan fizikal kita lah. Maksudnya kena senaman sikit, jogging sikit, tak jogging di luar pun jogging dalam rumah. Pusing rumah lah, mesti rompuk ke apa ke, lari-lari sikit. Pasal apa? Pasal ibadat umrah banyak melibatkan perbuatan. Orang yang di sini dia tak pernah buat apa, nanti dia dah kena 7 keliling tu, kemudian nak sa'i tu dah 7 kali pergi balik. Kalau tak kena gaya, duduk tengok ada ramai lepas umrah pertama dengan lepas sa'i tu, balik jalan tak apa dah betul dah. Pasal cekam perut betih. Pasal apa? Kurang senaman. Jadi senaman lah. Buat senaman. Bukan nak suruh pergi gym, bukan nak suruh pergi berjalan lari pada sini cari kurang pikuh ni, bukan. Di rumah pun tak apalah. Biasakan dengan buat exercise untuk persediaan jasmani untuk kita melakukan ibadah umrah. Itu sebahagian lah. Itu sebahagian daripada persediaan. Banyak lagi yang saya tak sebut, tapi itu hanya sebahagian daripada persediaan-persediaan yang perlu untuk kita ambil maklum. Yang tadi walaupun tak termasuk dalam tata cara pelaksanaan umrah, tetapi ianya sangat penting. Okey, yang ni saya ingat kita akan skip dulu yang ni. Yang ni dia cuma untuk catat ada kita punya perjalanan saja daripada airport, kemudian kita akan turun di mana, sama ada di Jeddah ataupun di Madinah. Siapa-siapa yang masuk Mekah dulu dia akan masuk ke Jeddah. Dia akan niat nanti ketika mana sampai sempadan Qardun Manazil. Kita akan tengok depan ni. Siapa-siapa yang masuk Madinah dulu tak masalah, dia pergi ziarah tu, ziarah Rasulullah SAW. Ziarah Rasul, bukan ziarah makam, ziarah Rasul. Kena faham begini elok. Ada orang kata ziarah makam Rasulullah. Tak, kita bukan ziarah makam, kita ziarah apa? Ziarah baginda Nabi SAW. Betul orang yang bagi salam dekat Nabi tu, dia bukan bagi salam kat kubur Nabi, dia bagi salam betul-betul kepada baginda Nabi SAW. Dan Nabi jawab salam dia, cuma dia tak dengar. Maka sebab tu orang yang pergi ke Madinah ni, kalau hatinya penuh dengan cinta, pijak saja masuk babu salam, nak terus nak lintah Raudah sampai kepada Al-Hujrah Syarifah dekat makam Sayyidina Nabi SAW tu, waktu tu mamu dah yang mata. Pasal apa? Pasal tersentuh hatinya. Sebab kita bagi salam tu, bagi salam kepada baginda Nabi SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Bahkan Nabi kata dalam hadis, siapa-siapa yang ziarah aku walaupun selepas wafat aku, faka'annama zarani. Siapa-siapa yang ziarah aku walaupun lepas aku dah wafat, maka sama macam ziarah aku ketika mana aku masih hidup. Jadi jangan berlebih kurang lah. Kita pergi nak buat amal ibadat, set betul-betul minda kita untuk beribadah. Apa saja panduan orang ajak pergi untuk ziarah, yang lelaki-lelaki ni ajak masuk Baqi', masuklah. Jangan duk buat segan. Banyak kali saya pergi 2-3-4 kali ada jemaah, kadang-kadang kita ajak masuk Al-Baqi', dia berasa lagu liat, tak mau masuk. Nak masuk ziarah perkuburan. Besar fadilat tu. Nak pergi berjumpa dengan para sahabat Nabi SAW. Senangkah? Kita tak ada jumpa masih hidup, pergi dekat kubur bagi salam, itu pun sudah mendapat kelebihan, seakan-akan kita sedang berhadap-hadapan dengan mereka. Itu kenapa betul daripada. Kalau daripada sini kita betul, kita pergi nak beramal ibadah, pergi sana kita akan gemar. Mana saja benda peluang kebaikan untuk kita buat kebaikan, maka kita akan buat. Bukan marah belecak nak peringat untuk saya lah. Kita semua kadang-kadang terlupa. Sama lah, bukan kata tuan-tuan ibu ayah sekalian. Saya pun, ustaz pun kadang-kadang terlupa dan terlalai. Jadi bila dia cakap macam ni, kita saling peringatkan sama kita, insya-Allah. So main setting kita untuk apa? Untuk beribadah. So ini cacat ada perjalanan lah. Daripada airport turun, sama ada kita akan masuk Makkah dulu, ikut jadual masing-masing, ataupun ke Al-Madinah. Masuk Madinah, kita ziarah dulu di Madinah, kemudian kita akan bertolak daripada Madinah ke Makkah Al-Mukarramah. Kita akan singgah dalam perjalanan di Bir Ali ataupun Abyar Ali, itu miqat daripada Madinah. Kemudian kita akan terus masuk ke Makkah Al-Mukarramah untuk kita sempurnakan umrah. Yang itu tak ada masalah, jangan takut, insya-Allah, kerana para asatizah mutawif kita ni akan apa? Akan bimbing kita, insya-Allah. Baik. Okey. Sekarang di sini tertib atau cara umrah. Tertib atau cara umrah iaitu perjalanan umrah. Sempurnanya satu umrah tu bagaimana secara umumnya?
secara umumnya. Termasuk jugalah ini disebut sebagai apa? Sebagai rukun-rukun umrah lah. Umrah ni kena ada 5 benda ni, kena ada perkara ni barulah dikatakan umrah itu sempurna. Yang pertama apa disebut? Iaitu niat di miqat, ataupun kita kata niat lah. Niat, mesti niat umrah. Niat di miqat tu wajib umrah. Kalau kita lepas miqat niat pun umrah kita sah lagi, tapi kita kena bayar dam. Kenapa? Kerana kita terlepas niat di miqat. Itu kemudian. Yang penting niat dulu, niat umrah. Niat umrah lagu mana? Niat umrah niat sahaja aku berihram ihram umrah. Sahaja aku menunaikan umrah dan aku berihram dengannya. Lafaz-lafaz tu tuan-tuan ikut yang ada dalam buku lah, mudah. Sebenarnya lafaz ni kita tak terikut sangat, ada bermacam-macam lafaz. Tapi kita tak mau jadi pening kepala, tuan-tuan ikut dalam buku panduan yang diberikan itu. Yang ada dalam buku kita apa? Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku berihram, sahaja aku berniat menunaikan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Itu dia panggil ini niat. Niat tak mana? Niat ni dalam hati. Niat dalam hati. Yang nawaitu di mulut itu dia panggil lafaz niat. Lafaz tu sunat saja. Hak nak kira sah tak sah ni hak dalam ni. Niat ni makna ada qasad lah. Ada qasad dalam hati kita, bukan duk atok sahaja aku berumrah. Hal tu duk bercakap, bukan niat. Niat ni makna ada qasad, ada keinginan dan ada maksud dalam hati kita, kita nak berumrah dan berihram dengannya. Itu sudah dikira niat. Nak kata tak mana Ustaz? Nak kata Allah Akbar kah? Yang tu semayang, bukan umrah. Tu niat semayang. Yang ni umrah tak Allah Akbar. Kita niat saja. Maknanya kita berniat. Saat kita tengok ni, kita ambil yang kita ambil rukun dulu. Saat kita tengok tata cara. Niat umrah. Kemudian kita akan apa? Bertawaf. Tawaf ni satu tempat saja. Iaitu tawaf di keliling Baitillahil Haram, Al-Ka'bah Al-Musharrafah. Ni contohnya. Ini replika saja kan. Di keliling Kaabah, sama ada di Al-Mataf, kawasan dataran tawaf itu, ataupun barangkali bagi yang ada masalah naik kerusi dan sebagainya, dia kena tawaf di tingkat satu itulah, ataupun di tempat yang telah disediakan tu dengan kursi roda dan sebagainya. Jadi syaratnya mesti keliling Kaabah itu 7 kali pusingan. Satu pusingan yang lengkap bermula daripada rukun Hajar Aswad. Hajar Aswad di belah ini Al-Hatim kan, Hajar Aswad di ujung. Daripada Hajar Aswad pusing sampai bertemu pula rukun Hajar Aswad, maka dapat satu syaut, dia panggil satu pusingan. Mesti buat 7 pusingan lengkap, sempurna dengan apa? Dengan rukun-rukun tawaf dan juga dengan syarat-syaratnya. 7 keliling, sab'atu asywaq dia panggil. Sab'atu asywaq, 7 keliling. Maka itu dia panggil tawaf. Selesai tawaf, kita sebut yang besar-besar dulu. Solat sunat apa kita akan sebut kemudian. Selesai tawaf, kita akan bergerak untuk melakukan sa'i ataupun as-sa'yu. Melayu panggil sa'i. Sa'yu ataupun sa'i ini dilakukan di antara Jabal Safa dan juga Marwah. Jabal Safa dan Marwah. Ada tempat mas'a, dia panggil mas'a, tempat sa'i. Tempat sa'i. Kemudian selesai daripada itu, kita pun bergunting. Tang sa'i ni pun macam tu juga. Cuma sa'i ni cara kiraan dia, satu hala dikira dengan satu gerakan. Mana contoh daripada Safa dan Marwah sudah dikira satu. Daripada Marwah ke Safa balik itu dikira 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka kita akan apa? Kita akan habis di Jabal Marwah. Jangan kira pergi balik satu teruk. Kalau ada orang pernah jemaah kita, dia kira pergi balik tu satu. Daripada Safa Marwah ke Safa satu. Makna apa? Makna 14 kali ya dia buat. Kiraannya satu hala dengan satu. Satu hala satu, patah balik 2, 3, 4, 5, 6, 7. Habis 7 tu, maka kita bergerak pula kepada rukun yang keempat, iaitu dia panggil bergunting. Sekurang-kurang perempuan 3 helai rambut. Orang lelaki juga ambil sunat depan, kiri, kanan, gunting sekurang-kurangnya. Cuma orang lelaki ni dia lebih afdal untuk dia cukur kepala dia.
Orang perempuan jangan cukup kepala lah. Orang perempuan gunting sekurang-kurang 3 helai rambut. Maka bila bergunting itu, maka kita sudah pun bertahallul, yakni kita selesai daripada pantang larang ihram. Habislah, dapatlah satu umrah. Satu lagi rukunnya, yang kelima iaitu apa? Tertib. Yang ni tata cara kan. Kita sebut teruslah rukun. Satu lagi tertib. Tertib makna apa? Mendahulukan apa yang dahulu dan mengkemudiankan apa yang kemudian. Jadi 5 lah. 5 benda ni saja. Umrah ni 5 benda ni kena ada. Ingatlah kepada kita elok. Pertama kita niat. Yang kedua kita tawaf. Selesai tawaf kita sa'i. Lepas sa'i kita bergunting. Dan mesti pergerakan ini berlaku secara tertib. Tertib maknanya kita tak boleh kita habis niat kemudian masuk masjid tengok-tengok orang tawaf ramai. Kita kata kat kawan kita, ramai tu jom kita pergi sa'i dulu kot. Sa'i kita main tawaf. Boleh tak? Tak boleh. Pasal apa? Pasal sa'i mesti berlaku selepas tawaf. Tak boleh dahulukan sa'i tawaf. Walaupun nampak macam tak apa kan, tapi ada berlaku. Dan ada soalan macam tu, boleh tak Ustaz kalau contoh kita pergi, contohnya tengok tawaf ramai sangat, kita buat sa'i dulu, kok mana pun kok tu juga kita akan nak pergi ke lain di bawah tu. Tak boleh. Mesti tertib. Jadi hak 4 ini ditambah satu lagi untuk sempurnakan 5 rukun umrah, iaitu tertib. Makna niat umrah, niat itu tak ada masalah lah sebab semua amalan kita niat kan. Kemudian selepas niat kita bergerak masuk dalam masjid, kemudian kita tawaf keliling Kaabah 7 kali. Selesai tawaf kita akan bergerak ke tempat sa'i untuk kita apa? Untuk kita bersa'i dengan 7 kali berulang alik daripada Safa dan Marwah. Kemudian kita bergunting, maka terhasil semua rukun itu tertib. Jadi dapat kita satu umrah. Yang tu saja sebenarnya kita dalam melaksanakan umrah. Secara asasnya itu saja. Jadi taklah susah sangat. Maka jangan terlalu fobia. Orang yang pengalaman pertama nak pergi nak buat lagu mana, nanti lagu mana saya tak tahulah Ustaz gini. Jangan terlalu takut sangat. Jangan terlalu, kita kata terlalu takut pun tak boleh, terlalu tak ambil tahu pun tak boleh. Dia kata Allah nak tawaf payah apa? Hidup keliling ni tak boleh, dia ada syarat-syarat dia. Dia ada syarat-syarat dia. Ada benda kadang-kadang bila kita buat tak cukup syarat maka tidak sah. Jadi saya tak mau jemaah kita ni, siapa-siapa pun nak pergi sana ni, pertama takut sangat pun jangan. Yang kedua, jangan sampai kita lengai, tak ambil tahu sangat pun jangan. Ambillah tahu tata cara beribadah, selebihnya kita serahkan pada Allah. InsyaAllah kita mendoakan Allah mudahkan kita. Jadi 5 ni ingat pergi elok, dalam buku kita pun ada niat umrah, tawaf umrah, kemudian sa'i umrah, kemudian bergunting melepaskan diri daripada pantang larang ihram, berlaku secara tertib. Maka cukup 5 benda ni, maka terhasillah alhamdulillah dengan satu umrah. Nak buat pula, kita keluar pula pergi ke tanah halal. Lagi dia akan tunjuk depan ni, sama ada ke Tan'im ataupun ke Ja'ranah ataupun ke Hudaybiyah, untuk kita ambil niat di sana, patah balik masuk Masjid Haram, buat macam tu juga, tawaf, sa'i, kemudian bergunting. Itu secara asas lah. Yang sunat-sunat nanti dia akan barangkali dia akan sebut di depan ni. Boleh lah. Kita pergi cepat sikit. Masa pun cepat lah. Ni rukun umrah tadi kita dah sebut dah. Tadi kan 5 tadi, niat umrah, tawaf umrah, sa'i umrah, bercukur ataupun bergunting, tertib pada semua rukun. Makna semua rukun ni mesti berjalan secara tertib, tak boleh dulu kemudian, mesti ikut dulu kemudian. Jangan kita culang salin. Kemudian disebut di tepi tu, kalau tuan-tuan nampak, wajib umrah. Wajib umrah ni apa beza rukun dengan wajib? Ini istilah. Rukun ni kalau kita tinggal tak buat, maka umrah kita tak sah. Tu rukun. Rukun ni dikata sebahagian ataupun sebahagian daripada diri sesuatu, tu dia panggil rukun. Macam kita lah, kalau mutu, kalau tak ada tayar, dia tak cukup nak panggil mutu tu tak cukup, tak ada jalan, tak sah, tak sempurna. Kita contoh dia, kalau orang tangan, kaki semua ada tapi tak ada kepala, tak cukup, kerana kepala ni rukun tubuh kita, sebahagian daripada diri ataupun sebahagian daripada kita panggil fizikal kita. Maka dalam ibadah kita, setiap ibadah ada diri dia. Diri ibadah tu dia panggil rukun. Kalau kita tinggal, maka tak sempurna ibadah tu, jadi tak sah. Jadi rukun mesti buat. Wajib, apa beza wajib? Wajib ni ialah kalau kita tinggal, umrah kita masih lagi sah, tetapi kita mesti membayar denda yang dipanggil fidyah ataupun dam lah. Ada 2 wajib umrah yang kita nak kena jaga. Pertama, niat ihram umrah di miqat. Miqat ini adalah tempat niat.
tempat niat. Miqat ni tempat niat yang telah dikhususkan oleh Nabi SAW. Bukan kita sendiri-sendiri. Mesti dikhususkan oleh syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Dalam kitab dia sebut setiap negara tu ada tempat niat dia lah. Cuma kita di Malaysia ni dia ada tempat. Bila kita lintah kawasan Qarnul Manazil, kalau kita di Malaysia ni, kalau kita nak masuk Mekah dulu, maka kita kena niat di situ. Jadi orang yang nak pergi masuk Mekah dulu, dia akan niat atas kapal terbang. Nanti barangkali Ustaz Dahrul bercerita lah tata cara tu nak buat, nak pakai ihram di mana, sembahyang sunat di mana, kemudian persediaan barangkali akan dikejutkan kita lagi setengah jam ataupun lagi 1 jam nak sampai ke Qarnul Manazil tu. Kita akan, jemaah akan diingatkan supaya bersiap sedia, supaya kita niat ketika mana di miqat. Pasal apa? Pasal bila lepas miqat baru kita niat maka kita akan dikenakan denda. Kita akan dikenakan denda yang kita panggil dam tu lah, ataupun fidyah tu. Denda ataupun kita kena bayar lah, bayar denda lah, kita mudahnya, terjemah mudahnya bayar denda. Tapi umrah kita sah tak? Sah. Contoh orang main daripada Madinah, bila dia lepas Bir Ali, contohlah, dia tak akan berlaku pasal kita secara berjamaah. Kita akan saling peringat-peringat. Cuma ada orang kadang-kadang dah peringat pun dia balik, tengok orang ramai dia niat baik, dia abang sampai sekat jalan dia abang, Allah Ustaz, saya tak niat lagi. Maka tak niat lagi tak apa, kita kena selesai lah, tak niat lagi, niat pada waktu itu, kemudian dia kena bayar dam. Tapi umrahnya tidak terganggu. Kenapa? Umrahnya masih lagi boleh diteruskan seperti mana biasa dan tak mencacatkan sah batal umrah, cuma dikenakan denda. Sebab apa? Sebab dia tidak niat di tempat yang sepatutnya ataupun tempat yang diperintahkan. So niat di miqat, lah, bukan niat tu wajib, niat tu rukun. Niat tu sendiri rukun, tapi niat di miqat tu, niat di tempat miqat dia, itu wajib umrah. Kalau dia niat lepas pada miqat, maka dia kena bayar. Yang kedua, meninggalkan perkara larangan dalam ihram. Ada 13 perkara yang ni nanti akan disebut di depan lah. Bila kita dah nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, bila kita niat saja kita berihram umrah, maka kita terikat 13 perkara kita tak boleh buat. Kalau kita buat, kena bayar denda atau bayar dam. Sama lah juga, konsep dia sama macam kita sembahyang. Macam kita buat umrah, kita niat ihram kita apa dah? Dengan nawaitul umrata wa ahramtu biha. Masa kita sembahyang, kita pun berihram juga. Cuma kita tak pakai, tuan-tuan kena bagi beza lah dengan niat ihram dengan kain ihram. Hak kita pakai duk balik badan tu kain ihram. Tu bukan niat ihram. Kalau pakai kemas bukan minta niat tak jerja. Niat tak dalam hati. Hak kita pakai tu kain ihram, memakai ihram, dia panggil libas ihram kan. Ada apa? Orang lelaki ada rida dan ada izar. Orang perempuan pakai macam pakai ni lah, tutup aurat. Tak ada masalah orang perempuan dari segi pakaian, tak ada masalah. Cuma ada 2-3 benda tak dia pakai tu, sarung tangan dan sebagainya, yang tu dia akan sebut. Jadi pantalan ihram ni macam dalam solat kita Allahu Akbar tu macam kita niat ihram, bukan macam, memang niat ihram solat. Maka kita terikat, tak boleh bercakap, tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh duduk menyembang. Tu imam baca lama, dia kata tu imam kita pun seakan baca surah panjang malam ni. Tu pula aku pun tunggu lawan lenguh kaki, dia semang kawan dia. Batal. Tapi tak kena dam lah, cuma batal saja. Tapi nak ceritanya dalam solat pun ada pantang larang yang kita tak boleh buat, sehinggalah kita bertahallul. Tahallul dalam solat apa dia? Iaitu kita Assalamualaikum warahmatullahi, kita bagi salam, maka barulah halal untuk kita buat macam biasa. Macam umrah pun. Umrah bila kita kata nawaitul umrata wa ahramtu biha, makna kita telah berikan ihram, terikat dengan 13 perkara. Tak boleh buat sehinggalah kita bertahallul. Apa dia? Kita bergunting, lepas itu baru dihalalkan 13 perkara yang diharamkan itu. 13 perkara. Jadi dua ni dipanggil wajib umrah. Ingat bagilah wajib umrah ialah kalau kita buat umrah kita masih lagi sah, tetapi kita dikenakan denda. Okey, selesai yang tu. Yang ni dah tahu dah kan. Memakai pakaian ihram. Pakaian ihram bagi laki-laki 2 helai kain lepas tidak bercantum. Kain lepas ni makna kain yang tidak berjahit. Tak kira lah kain pelekat lah, kain batik juga boleh belakang. Cuma kain batik ni bagi orang laki-laki. Uruf kita ni, kalau pakaian tu khusus bagi orang perempuan, maka orang lelaki tak boleh pakai lah, makruh orang lelaki pakai. Kecuali kalau tempat yang memang tempat dia pakai kain batik, macam kita pergi belah Terengganu kan. Jadi biasa orang lelaki tengok pakai kain batik, dia pergi tangkap ikan, tak apalah uruf.
Tapi kalau uruf tempat kita ni kain batik itu pakaian khusus bagi orang lelaki, maka bagi orang perempuan maka kita makruh kita pakai. Dan kalau kita pakai untuk buat kelaku macam orang perempuan juga, hukumnya haram. Orang lelaki nak jadi orang perempuan haram, orang perempuan nak jadi lelaki pun haram. Bukan haram yang kecil-kecil, haram yang membawa kepada laknat Allah Subhanahu wa taala. La'anallahu al-mutasyabbihina minar rijal wal mutasyabbihat minan nisa. Allah melaknat orang lelaki yang nak tiru orang perempuan yang berkelakuan ataupun tiru lagak orang lelaki. Naudzubillah min zalik. Okey, pakaian ihram bagi orang lelaki dua helai kain lepas, iaitu kain yang tidak berjahit, tak bercantum. Boleh pakai kain apa pun, tapi sunatnya apa? Sunatnya kita pakai kain ihram putih itulah. Kerana itu dipanggil sunat. Itu dia panggil sunat. Warid dalam hadis Nabi SAW, Nabi suruh kita antara pakaian terbaik dia panggil apa? Perkara yang al-bid dia panggil. Al-libas al-bid, pakaian yang berwarna putih. Bahkan Nabi kata, Nabi suruh kita kafankan jenazah saudara kita dengan apa? Dengan kain kafan yang berwarna putih. Jadi yang ni pun tak ada masalah dah. Semua kita selaras dah kita pakai kain kafan pula dah. Kain ihram. Dengar kesang tu kan. Setengah minit pergi umrah ni ustaz dengan dia buat gitu. Tak apalah. Walaupun kalau sampai sana habis hubung sana, Allahu Akbar. Mati Mekah di Madinah ni ada kelebihan dia. Ada orang kata, ustaz, unta pun duduk Mekah lama pada kita. Yang tu unta, kita orang, kita bukan unta. Mati di Mekah Madinah ada kelebihan. Bahkan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berdoa pada Allah, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik wa amisni fi baladi rasulik. Ya Allah, kurniakan aku mati syahid pada jalanmu ya Allah, dan semadikan tubuhku di negeri ataupun di bumi kekasihmu, nabimu, iaitu di bumi Madinah Munawwarah. Allah terima doa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar wafat syahid akibat daripada tikaman ketika mana mengimamkan solat, cedera lepas 2-3 hari syahid, meninggal dunia syahid. Kemudian dikebumikan di Madinah bersebelahan pula dengan jasad baginda Nabi SAW. Nanti kita yang pijarah nanti, kita akan bagi salam dekat Sayyidina Rasulullah SAW, kita akan bagi salam dekat Sayyidina Siddiq Al-Akbar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan kita akan bagi salam dekat Sayyidina Faruq, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Lagi pula kalau dikebumikan di Al-Baqiyah, masya-Allah, ataupun di tanah haram, itu ada kelebihannya. Tapi kita punya apa? Kita punya fitrah ni kadang-kadang pergi tu nak balik lah ustaz, tak apalah. Bukanlah nak suruh niat pergi mati sana, bukan. Tapi kalau takdir kata mati sana, alhamdulillah. Kalau balik pula, minta mudah-mudahan boleh pergi lagi insya-Allah. Baik, 2 helai kain lepas, sehelai dipakai untuk menutup auratnya antara pusat dan lutut, itu belah bawah dia panggil izar, dan satu lagi sehelai lagi dia buat selendang. Dia bagi rida, tutup bahagian atas. Kain ihram disunatkan berwarna putih, dan tak boleh pakai apa-apa pakaian lain selain daripada dua ni bagi orang lelaki. Selok dalam kena buang, baju singlet dalam kena buang. Nanti kita syorkan. Biasanya para asatizah yang mutawif ini akan syorkanlah supaya kita tanggalkan semua. Dia kata tak apa Ustaz, tak sampai sampai saya buka lah. Dia segan nak buka, selok dalam dia pakai dah bawah tu, tapi selok dalam pakai lagi. Seligang selepang tu. Tapi baju singlet, baju panas dalam tu dia pakai lagi. Dia kata tapi saya ingat. Saya ingat apa? Dia pun nawaitul umrata wa haramtu biha. No, turun pergi Jeddah dah. Kita dah nampak lagu baju apa dalam ni. Tak buang lagi ke? Allah. Lagu nak buat mana? Tak ada lagu, kita kena selesaikan denda tu, tak apalah, selesaikan denda, kemudian teruskan umrah. Jadi untuk elak tepuk dahi tu, buang saja. Masa pakai tu, buang sesap. Itu lelaki. Orang perempuan, sekali lagi ustaz akan tunjuk cara pakai ihram insya-Allah. Lagu mana? Cara nak ikat tu. Ikat lagu mana? Tak apa, bagi lekatnya. Tetapi ada cara dia lah. Kalau kita nak cara lagi, masalah membahayakan ketenteraman awam. Yang wanita hendaklah menutup semua anggota tubuh selain daripada muka dan 2 pergelangan tangan. Muka dengan 2 tangan tak boleh tutup. Yang lain boleh tutup pakai macam pakai ni lah, yang stokin sekali. Kerana itu apa? Itu menutup aurat bagi orang perempuan. Jadi orang perempuan dia tak terikatlah dengan pakaian tak berjahit ni. Pakaian tak berjahit untuk lelaki saja. Orang perempuan tutup seperti mana kita duk pakai, cuma tak boleh tutup muka saja. Adapun mas ini, kalau ikut fatwa yang diberikan,
pakai mask ni kalau tengok dalam kitab, sebahagian kitab dia kata pakai mask tak dosa kerana keperluan, tapi kita kena bayar juga denda tu. Tetapi oleh kerana kita berada dalam suasana yang kita kata mudarat itu dia umum, semua orang kena pakai lagu tu, maka fatwa itu diringankan, mengatakan tidak perlu tidak dikenakan bayar denda. Tengok nantilah sana kalau diminta untuk kita pakai mask diarahkan tak apa, kalau tak diarahkan orang perempuan tak boleh tutup muka. Amboi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagus juga dia bagi batuk ni. Kita tak cakap banyak kan. Kalau tak batuk ni saya memang pandai. Tapi nak mengajak ni payah sikit batuk ni. Tapi alhamdulillah, mana pun alhamdulillah ala kulli hal. Jadi orang perempuan tak boleh tutup muka. Tak boleh pakai sarung tangan. Saya kira sebut pasal masa larangan ihram tu. Ingat orang perempuan ingat dulu, buah mula ni ingat dulu, muka tak boleh tutup, tangan tak boleh tutup, tak boleh pakai sarung tangan. Orang lelaki pun sama juga, tak boleh pakai sarung tangan. Itu jelas dah. Orang lelaki dia memang macam tu saja. Lagi dia akan sebut kepiah tutup kepala tak boleh, stokin tak boleh pakai, dia akan sebut. Okey, takat ni jelas lah. Orang lelaki dua pakaian tu, kain atas dengan bawah, lain semua kena tanggalkan. Orang perempuan pakai macam biasa ni, kecuali muka dan pergelangan tangan mesti tak boleh tak boleh tutup. Ini pakaian. Pakaian dia buka bau sebelah mana ni? Dia panggil tawaf sa'i sahaja. Tawaf dan sa'i. Masa sa'i juga disunatkan kita buka ittiba'. Tawaf dan sa'i. Pakaian lelaki semasa ihram secara ittiba'. Ittiba' ni kita buka bau kita. Iaitu kita buka bau sebelah mana? Sebelah kanan, sebelah kiri. Ittiba' bau sebelah kanan kiri. Bau kanan bau kanan. Kita buka bau sebelah kanan ke sebelah kiri? Kanan. Kanan. Kita buka bau kanan. Ittiba'. Ini pakaian ni untuk lelaki-lelaki saja. Perempuan tak payah lah. Perempuan tak ada ittiba'. Ittiba' ni untuk lelaki-lelaki saja. Pakai ni macam ni ketika dua keadaan saja. Masa tawaf dan juga masa sa'i. Masa nak semayang tak sunat. Masa nak semayang kita tutup balik, tutup macam biasa. Ini masa sa'i saja. Masa tawaf dan juga masa sa'i. Nanti pergi sana nanti, masa kita sa'i tu, sana macam-macam jenis mazhab tu ada. Ada yang kadang-kadang mulut dia ringan sikit, dia nak tegur kita buka lagu tu. Dia kata ustur. Yani ma fish ittiba' fi sa'. Dia kata tak ada ittiba' dalam masa sa'i ni. Kan? Sampai tiap-tiap perjalanan dia tegur kita, kontur juga kita pun sakit kepala. Kita sunat buka, tapi kalau dia duk hinyak sangat sampai jadi duk hinyak mengkeli, tutuplah. Supaya apa? Supaya tidak menjadikan jadi kekeliruan. Kalau kita seorang lah, tapi kalau kita ramai-ramai biasa dia tak tegur. Biasa saat ini kalau kita seorang, kita buat sendiri tu, akan ada lah orang yang tegur kita tu, ujian lah. Ada yang marah kita macam kita dah tahu ramai-ramai tahu baca kita ikut kan. Ada Arab dia akan main kat tangan kata ini apa semua bid'ah, anta shawish an-nas itma'innahna fil ibadah. Yani balas takallam hakadha, balas terfa' sautak. Dia kata jangan angkat suara lagu ni ganggu orang macam-macam dia ceramah kat kita. Dua saja. Kita buat buka saja, baca ataupun itulah buat buka lah, senang. Jangan duk melawan pula. Ni ujian ni, kita kata tak apa Ustaz, insya-Allah. Tak kena uji. Ada orang yang garang ni sikit lagi selangkah mesti sampai ke hidungnya. Tapi itu ujian. Jaga orang lelaki lah khususnya. Orang lelaki jaga. Jangan kita kena sabar sikit. Betul lah kadang-kadang dia salah dia buat lagu tu, tapi itu ujian. Baik, ini dipanggil pakaian ittiba', makna kita buka sebelah bau itu kanan tu. Kemudian kita pakaian macam ni hanya semasa ketika mana? Ketika sa'i dan juga ketika tawaf dan ketika sa'i saja. Ketika nak solat kita buka balik. Mana lepas, contoh lepas tawaf kita akan sembahyang sunat tawaf kan. Masa nak tawaf kita tutup balik dan kita solat. Nak sa'i kita buka balik. Ini dia panggil ittiba'. Ambil tahulah. Ambil tahu. Ittiba' alif dad ta ba alif ain. Ittiba' dia panggil. Kalau tak tahu pun tak apa. Perkataan ittiba' tak masuk rukun umrah. Tapi dah kita belajar, bagi tahulah sebut. Jangan sebut masalah sampai istikharah dan istihadah pun sebut tak kena. Tak patutlah kan, tak patut. Jangan sebut silah sebutlah, sebut ibtidak pula. Ibtidak mana buat bid'ah. Saya kata ni hampa tak ibtidak lah. Ibtidak tak boleh. Yang boleh
ittiba'. Baik, ini pakaian lelaki semasa ihram tanpa ittiba', tutupi kedua-dua bahu. Pastikan ni kaki, kasut kita pakai selipar lah, tak boleh pakai kasut bertutup. Pastikan nampak kelima-lima anak jari. Nak mudahnya kita beli selipar yang biasa tu, selipar yang buka ada bahagian depan dan juga belakang. Jangan pakai selipar yang serelum tu, yang tutup depan ataupun belakang, ataupun yang tutup depan contoh dia. Nak mudahnya ambil selipar yang biasa, selipar yang biasa yang ada bukaan tumit dan juga jari depan. Itu selesai masalah. Selesai masalah. Selesai lah yang ni. Pakaian ihram wanita tak ada masalah lah. Elak daripada bersolek. Tak payahlah duduk make-up sangat. Aurat terpelihara, kain telekung yang bersesuaian dan tidak menampakkan aurat. Kain telekung ke ataupun baju buah ke boleh belakang. Yang penting tutup aurat. Stokin dipakai tidak terlalu nipis menampakkan warna kulit. Menampakkan warna kulit. Pakai stokin yang terbaik sikit lah untuk tutup aurat. Pasal apa? Tutup aurat ni sangat dipentingkan. Kerana nanti ketika mana kita bertawaf, salah satu daripada syarat sah tawaf itu mesti tutup aurat. Kerana syarat sah tawaf ni macam juga semayang, tinggal lagi boleh bercakap. Dalam semayang tak boleh cakap langsung kan, tapi kita dalam tawaf boleh bercakap ketika perlu. Contoh kita kawan tanya kawan kita, kita berapa ni lah, berapa kali ni lah, berapa pusing lah. Kawan kita 4. Hang ni sampai tiap-tiap kali pusing tanya. Okey lah. Cakap tahu tak apa lagi, mana cakap sikit. Tapi kalau duduk menyembang pula satu, ramai orang, aku dah ingat sikit. Betul dia berkata amin betul. Tak boleh lah. Sebab apa? Makruh dan boleh bawa kepada lara. Pasal apa? Pasal walaupun diharuskan untuk bercakap, tapi tawaf ni sama kedudukan macam kita solat. Sebab tu kena bersuci, kena tutup aurat, kena ada wuduk kan, bersih badan kita daripada najis, pakaian daripada najis, kemudian bersih daripada hadas kecil dan besar, sama macam solat. Menutup aurat, maka sebab tu dipentingkan ni. Dipentingkan isu menutup aurat. Selesai. Yang ni pun kita dah tahu dah, alhamdulillah. Baik, sikit lagi amalan sunat sebelum ihram. Sempat, insya-Allah sempat. Kalau ada yang terlepas pandang, nanti minta jasa baik ustaz untuk ni walilah insya-Allah. Baik, solat sunat ihram. Solat sunat ihram, amalan sunat sebelum kita niat ihram. Bila sebut amalan sunat, makna apa? Makna dia bukan wajib ataupun dia bukan fardu. Kalau kita tinggal pun tak apa. Bukan tak apa. Sunat ni makna dia kalau kita buat dapat pahala. Kalau tinggal rugi, pandai. Kalau tinggal rugi. Kalau tinggal tak berdosa ataupun tinggal tak berdosa, tu ta'rifan betul lah. Tapi nak bergerti lagi apa yang kita buat. Kalau dalam ta'rif usul fiqahnya, sunat ni benda kita buat dapat pahala. Kalau kita tinggal tak berdosa. Ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkih. Yang kita buat dapat pahala, tinggal tak berdosa. Tapi untuk kita galakkan diri kita untuk beramal sunat, kita kata sunat ni benda yang kita buat dapat pahala. Kalau tinggal rugi, pasal tak dapat pahala. Amalan sunat sebelum kita niat ihram, kerak kuku ni sebelum daripada kita niat ihram ni, sebelum kita niat ihram umrah. Hari yang kita nak buat umrah tu, ataupun kita nak bergerak nak berangkat umrah tu, kalau kita nak masuk daripada Mekah dulu, kita kena siap daripada sinilah, buat siap-siap lah. Kalau kita daripada Madinah, masa kita duduk Madinah, sebelum kita nak masa kita bersiap-siap nak bertolak ke Madinah tu, kita buat semua benda ni. Kerak kuku, merapikan janggut, misai dan rambut. Bagi lelaki-lelaki lah. Jangan tanya pula, kami tak ada janggut macam mana? Soalan tu kadang-kadang kita pun pening kepala, tapi jawab pergi dah tanya. Tak ada janggut tak payahlah kan. Merapikan janggut, misai dan rambut, menanggalkan bulu ketiak, syarul anah, bulu ari-ari dan sebagainya. Yang semua bulu di badan ditanggalkan, bulu cukur dan sebagainya. Mandi sunat ihram. Mandi sunat ihram ni mandi macam biasa, macam kita mandi sunat air raya kan, macam biasa. Mandi meratakan air ke seluruh tubuh dengan niat lah. Masa kita mandi itu kita sahaja aku mandi sunat ihram, nawaitu ghusl sunnatil ihram ataupun nawaitu ghusl ihram sunnatan, boleh belaka. Yang tu lafaz lah. Yang niatnya adalah hati tu, sahaja aku mandi sunat ihram, kerana maka kita ratakan air seluruh tubuh badan kita. Kemudian ambil wuduk. Kalau tempat kita tak boleh nak mandi, memadai dengan kita ambil wuduk. Kalau susah kan, contoh macam kita duduk di airport ke, nak mandi celah mana, susah, contoh tak boleh mandi. Kalau ada, buatlah.
Tapi kalau tak boleh ataupun sukar, susah, ganggu perjalanan dan juga apa mengganggu kita punya persediaan dan sebagainya, maka memadai dengan kita ambil wuduk. Memakai wangian pada badan bukan pada kain ihram. Sunat kita berwangi-wangian pasal kita tak ihram lagi. Nanti lepas kita ihram, kita akan baca pantang larang tu. Lepas kita ihram tak boleh pakai minyak wangi dah. Kerana memakai wangi-wangian termasuk daripada pantang larang yang 13 tadi. Yang ni sebelum daripada kita niat ihram. Mandi bagi elok-elok, sikat rambut pun minyak bagi elok. Kemudian apa? Cukur semua bulu-bulu di badan, kak kuku apa semua, dan pakai minyak wangi. Dia panggil at-ta'attur, at-tatayyub dia panggil. At-tatayyub. Kita berwangi-wangian. Tapi pada badan bukan pada pakaian. Pada pakaian nanti kalau kita pakai pada pakaian bila kita berihram masalah lah. Kerana pakaian kita tu ada wangian. Tapi kalau kita buh di badan, kemudian peluh, contoh peluh kita tu kena kain ihram, itu tak apa. Itu tidak menjadi apa-apa kesalahan. Tapi kalau kita pakai minyak wangi di kain ihram, saat lagi bila kita niat ihram, kita sedang menanggung pakaian yang ada wangian, maka itu termasuk daripada pantang larang. Bahkan bila kita selesai nanti umrah, kita nak buat umrah yang kedua juga, minyak wangi itu masih ada pada pakaian ihram kita, maka kita tak boleh pakai, kena basuh dulu. Kenapa? Kena basuh. Jadi pakai minyak wangi di badan. Kalau kita peluh, kena pakaian ihram itu tak apa. Memakai minyak rambut, pakai kain ihram berwarna putih, solat sunat ihram. Solat sunat ihram ni solat 2 rakaat macam tadi juga, solat sunat biasa, cuma yang membezakan niat saja. Kita niat solat sunat sahaja aku sembahyang, solat saya aku sembahyang sunat ihram 2 rakaat kerana Allah Taala. Yang macam tadi juga, iftitah Fatihah qul ya al-kafirun, mangkir rakaat kedua al-Fatihah qul wallahu ahad. Selesai bagi salam. Cuma kalau pada waktu tahrim waktu tahrim ni waktu selepas sembahyang subuh ataupun waktu selepas daripada selepas solat subuh sampai masuk waktu isyraq ataupun waktu duha, contohnya sampai masuk waktu duha. Bila masuk waktu duha tak apalah. Tapi selepas subuh tu tak ada waktu, tak ada sembahyang sunat, kecuali sembahyang fardu ataupun kecuali solat sunat yang ada sebab, tak apalah. Tapi kita pakai ihram ni sebab tu duduk depan, sebab tu terlepas, kemudian dia main sembahyang dulu, maka sebab tu tak apa, tak disunatkan. Tak apalah, tu pendetailan dia. Cuma ambil fahamnya, kalau kita nak kita berada pada 4 waktu ni lepas subuh, lepas solat subuh tu sampailah waktu duha kan, sampai waktu duha. Waktu tu tak ada sembahyang sunat. Jadi kalau kita nak berihram waktu tu, maka tak ada solat sunat ihram. Jadi disunatkan kita kalau boleh tunggu, kita tunggu sampai masuk waktu duha tu, maka kita sembahyang sunat ihram dan kita berniat ihram. Tapi kalau kita nak kena bergerak dah, contoh dah, tak ada waktu dah, maka tak disunatkan untuk kita solat sunat ihram lepas subuh. Kemudian waktu mana lagi? Ni inda istiwa syams, ketika mana matahari tegak atas kepala ni, itu waktu haram sampailah gelincir masuk waktu zuhur. Lepas tu baru boleh solat sunat. Lagi waktu mana lagi? Iaitu waktu ketika mana waktu senja lah, waktu kita kata matahari kuning kekuning-kuningan tu sehingga terbenam matahari. Waktu itu juga waktu yang dia panggil yang tak ada solat sunat. Jadi waktu-waktu ni waktu karahah. Tapi tak apa, nanti di sana memang macam kita beritahu lah, umrah ni akan sentiasa dibimbing. Kali pertama, kali kedua, kalau kita nak buat sendiri pun kita mestilah report dulu, bagi tahu dulu kami nak pergi buat umrah gini-gini. Barangkali ustaz akan bagi tahulah beberapa panduan asas. Kerana biasanya jemaah ni bila dia buat sekali dah, lepas tu dia dah confident dia nak buat sendiri. Dia nak pergi ke tempat miqat yang paling dekat tu lah, Tan'im. Biasanya dia dah pandai dah. Kebanyakan jemaah ni memang ustaz yang bimbing ni selalunya kalah dengan jemaah ni. Ustaz boleh 3, dia boleh 6. Ustaz 4, dia 8. Tak pernah menang lagi dekat ni. Dia pun semangat sungguh. Masa mula-mula nak pergi tu dia takut nak buat lagu mana. Dan dia boleh buat sekali, selesai satu umrah, dia laju lebih daripada kita lagi. Tak apa, alhamdulillah, buatlah. Larat buat. Cuma jaga kesihatan lah. Jaga kesihatan. Jangan keterlaluan sangat, takut kadang-kadang mengganggu pergerakan kita. Kalau kita rasa tak sihat, maka ambil takat mana perlu. Tapi buat banyak kali lah. Jangan dia buat alasan, buat sekali saya tak apa sihat Ustaz. Hatu bukan tak sihat, itu penyegan. Cuma timbang-timbang ukur kesihatan kita. Kalau kita rasa kita boleh, tak ada masalah apa, kita boleh buat. Banyak mana larat buat. Okey. Solat sunat ihram.
Baik, ini amalan sunat. Amalan sunat semasa niat ihram, masa kita nak niat menghadap kiblat dan berada dalam keadaan berwudu. Biasanya kita niat lepas solat tu kan. Kita niat lepas daripada tahu. Saja. Terlejak ke depan. Sorry. Okey. Menghadap ke arah kiblat sunat saja. Tapi kalau tak menghadap kiblat pun kita kata nawaitul umrah. Contoh kiblat belah ni kan, kita duduk belah ni nawaitul umrah wa ahramtu biha. Sah juga niat itu. Cuma sunatnya menghadap kiblat dan berada dalam keadaan berwuduk. Kalau wuduk kita batal pun kita masih lagi boleh niat ihram. Yang ni pun nanti insya-Allah lepas kita niat dalam biasa dalam masjid lah kan. Ataupun dalam perjalanan tu, kalau dah masuk Mekah tu dia akan niat dalam kapal terbang tu. Tapi masa di sana nanti bila kita nak buat dalam masjid yang kita pergi miqat tu, kita akan niat masuk dalam bas pun akan diingatkan lagi sekali. Jadi tak ada masalah yang ni. Yang ni untuk makluman kita saja. Amalan sunat selepas berniat bertalbiyah. Apa makna talbiyah? Talbiyah kita baca tu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata ila akhirih. Itu yang kita baca. Ada dalam buku panduan kita. Baca ni dan masa lagi kita nak pergi baca bagi lancak. Bagi sebut bagi betul. Labbaik Allah bukan labbaik Allah. Kadang-kadang saya dengar orang baca labbaik Allahumma labbaik. Contoh dia tak tahulah dia baca tu. Dia baca tu barangkali kerana dia tak mampu dekat tu saja, tak apa. Kita nak amal ibadat ni kalau dah lidah dia lagu tu nak buat lagu mana. Cuma kalau boleh perbetulkan bacaan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulku la syarika lak. Kemudian diikuti dengan selawat dan salam. Nanti ada dalam ni dia bagi depan. Okey, bertalbiyah. Kemudian apa? Kemudian kita berdoa, baca Al-Quran dan berzikir sepanjang perjalanan kita. Lepas kita niat itu sampailah kita sampai kita nak kita masuk masjid dah. Maka pada waktu tu barulah kita berhenti talbiyah dan kita buat persediaan untuk kita bertawaf. Tapi dalam perjalanan daripada tempat miqat itu disunatkan. Hatta tak kapal terbang pun bila kita dah niat ihram, maka disunatkan untuk kita bertalbiyah. Kalau dalam bas kita sama-sama kita orang lelaki sunat untuk nyaringkan suara dia. Orang perempuan talbiyah dengan suara yang perlahan. Pasal sesuai dengan orang perempuan. Orang lelaki nyaringkan sikit suara. Dalam bas kita saja tak ada masalah. Dalam kapal terbang jangan labbaik Allah orang tengok kita jadi kalut pula. Itu pun nak kena tengok juga kan. Talbiyahlah dengan suara yang kita dengar labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Baca. Jangan lena saja. Ada orang kadang-kadang naik atas bas, dia pantang naik atas bas sama-sama letak atas kursi loop langsung. Kita nak pergi buat amal ibadah. Letih sangat tak apalah, tapi jangan abaikan ataupun jangan lepaskan peluang. Ni labbaik ni kita duk suruh nama Allah. Allah panggil kita. Allah kata labbaik wa sa'daik, aku juga sambut kedatanganmu, aku juga sambut ucapanmu dan juga dan juga sambutanmu kepadaku. Allah jawab pada kita. Kalau kita bercakap dengan orang mulia ada kedudukan sikit, takkan kita cakap lagu tu. Kita cakap dengan raja contoh. Kita kata Pak Long lama tak main sini. Dah orang tak cakap lagu tu, kita cakap dengan bahasa yang sesuai lah, panggil tuanku, patik. Cakap pula dengan dada yang sesuai. Tapi kita kadang-kadang bila buat amal ibadat ni kita buat lebih kurang. Tak boleh lah, kena ubah sikap tu, kena ubah. Juga sunat untuk kita berdoa baca Quran. Boleh baca Quran, yang ada bawa mushaf boleh baca Quran. Yang hafaz Quran ataupun dia tak bawa mushaf, dia nak baca surah-surah pilihan, baca, sila, tak ada masalah. Doa juga boleh berdoa dengan doa apa pun. Tak tahu nak doa apa, doa hak kita biasa doa. Dia ingat doa qunut, baca doa qunut, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afi. Boleh. Kemarin kita beritahu kan, dia tak ingat doa lain, yang dia ingat satu doa saja, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Baca Allahumma barik lana pun makna elok. Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah untuk kami segala rezeki yang kau kurniakan kepada kami. Allahumma barik lana fima razaqtana, rezeki bukan makan saja, semua kurniaan Allah dalam kehidupan. Wa qina azabannar, dan selamatkan kami daripada api neraka. Cuma saya pesan, tawaf pun kalau tak tahu nak baca doa apa, baca doa tu. Allahumma barik lana pun tak apa. Tapi pesan saya jangan baca kuat sangatlah. Takut kawan sebelah perhati. Bukan salah, tapi dia tak pun nak faham kan. Jadi dia kata hak kita buat tu pelik. Padahal tak ada masalah apa pun. Doa, apa doa kita? Tak boleh nak doa apa, tak boleh doa Arab, doa Melayu, minta kepada Allah. Minta. Anak sakit, minta doa, ya Allah sembuhkanlah anak aku ya Allah.
Anak nak periksa ke, ataupun ada masalah kita dalam kehidupan ni, tak sama latar belakang, renyih muka semua gelak sama kan, tapi hak duduk belakang dalam kepala kita tak ada siapa tahu, hanya Allah yang tahu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang ni kita dah sebut dah tadi, niat umrah tadi, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillah. Kadang-kadang ada setengah kita dikata labbaikal umrah. Tak apalah, kita ikut hak ni, ikut hak kita belajar. Saya jadi selalu pergi sana nanti pun ikut macam yang kita kursus panduan ni. Jangan ikut kadang-kadang sana ni jumpa macam-macam, dia nak tiru orang. Contoh dia. Janganlah, ikut panduan kita. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana ta'ala. Ini niat umrah. Bagi orang perempuan, maka apa, untuk dia berhati-hati, maka dia niat apa? Dia niat bersyarat. Dia niat bersyarat. Dia kata in habasani habisun famahilli haitsu habasani. Maksudnya sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah, yang tu niat tadi. Kemudian kita sambung sikit lagi, sekiranya aku terhalang dengan sebab haidku sehingga hari pulang ke tanah airku, maka halallah aku. Jadi makna kalau dia niat macam ni, contohlah kata sampai sana tak ada nak tawaf lagi. Kalau selesai tawaf tak apa, kerana sa'i tak disyaratkan kita apa, kita suci. Dan kawasan sa'i itu pula diisytiharkan bukan kawasan masjid. Jadi makna orang yang haid, orang yang ada haid, dia boleh bersa'i. Pertama, kawasan tu tak digadget sebagai kawasan masjid. Yang kedua, untuk bersa'i tidak perlu syarat bersuci. Maknanya kalau kita apa? Kalau kita haid pun boleh sa'i. Tak disyaratkan, cuma sunat saja untuk kita dalam wuduk. Jadi selesailah. Masalahnya kalau tak ada tawaf ataupun sebahagian tawaf 3 pusingan nak masuk ke-4 turun darah, maka dia kena berhentilah. Kerana tak boleh tawaf, dia kena keluar pada masjid pasal dia haid. Yang kedua, tak sah tawaf kerana dia tidak suci dia berhadas. Jadi masalah dia bila bang? Bila tak dan tawaf lagi. Kalau dan tawaf, haid dah pun, lepas tawaf turun darah haid, maka selesaikan dan boleh bergunting, alhamdulillah dapat satu umrah. Tapi kalau tak selesai tawaf, tetap dan tawaf, datang haid, maka bila datang haid, dia tak boleh tunaikan umrah sampai selesailah suci tu. Bila suci, maka dia boleh sempurnakan hak yang tertangguh tu. Dia boleh sempurnakan tawaf, sa'i dan bertahalul. Tapi kalau tunggu, darahnya tak berhenti, maka hari nak balik secara automatik dia apa? Dia sudah dikira terlepas daripada pantangan haram, maka dia tak perlu untuk apa? Untuk bayar dam. Itu saja. Niat bersyarat ni supaya apa? Untuk menyelamatkan kita daripada apa? Daripada masalah ketika mana kita tak boleh selesaikan. Kalau kita tak nak syarat, kita kena bayar dam. Tapi kalau kita nak bersyarat, maka kita tak perlu bayar dam. Tetapi kena ingat ni orang perempuan, walaupun dia tidak boleh menyempurnakan umrahnya kerana haid, tetapi selama mana dia duduk sana lagi tak balik, dia kena jaga pantang larang ihram yang 13 itu. Masih lagi terikat dengan pantang larang ihram. Jadi kena jagalah. Sampai hari nak balik, dah orang siap beg dan semua pun dia tak ni juga, maka start dia pun tawaf wada' pun dia hanya pergi di luar saja kerana tak boleh masuk masjid. Dia pergi wada' al-bait daripada luar, daripada dataran luar tu saja, kemudian dia nak start balik, maka terlepaslah dia daripada pantang larang ihram. Begitu juga orang yang nak masuk ke Mekah, nak buat umrah, dan dia dalam keadaan haid. Kerana kita nak masuk ke Mekah ni tak boleh masuk saja-saja. Kita nak masuk buat umrah kan, maka kena niat umrah lah. Kena nak umrah. Sama ada kaul mengatakan kalau nak masuk tak mau buat umrah boleh juga, tapi kena tawaf qudum. Yang tu saya tak mau masuk lagi bab tu kerana akan mengeluruskan. Kita ambil satu situasi saja. Itu setiap kita ni memang nak pergi buat umrah, jadi kita pergi tak mana pun nak masuk Mekah, kita kena niat umrah. Orang yang sudah dalam keadaan haid, dia nak masuk ke Mekah, dia juga niat umrah, tetapi dengan niat bersyarat, sekiranya haid aku tak berhenti juga, maka aku menjadi halal. Jadi dia niat umrah walaupun dalam haid, harus, tak ada masalah. Dia niat umrah. Contoh kita kata kita turun Madinah dulu, kemudian daripada Madinah kita nak pergi ke Mekah tu, turun darah di Madinah. Maka ketika mana kita sampai di miqat tu, masa kita dengan kawan-kawan semua nak pergi, jemaah nak pergi ke Mekah, di miqat tu dia juga berniat umrah, tapi niatnya niat disyaratkan, kalau sekiranya haid aku tak berhenti, darah aku tak kering, maka aku menjadi halal. Contoh dia.
Itu niat bagi orang yang dalam keadaan haid. Tapi kalau orang yang tak haid lagi, kalau aku datang darah haid dan aku terhalang sampai hari aku nak balik, maka aku menjadi halal. Yang mudahnya hak Arab tu, in habasani habisun famahilli haitsu habasani. Kalau aku terhalang dengan sesuatu, sama terhalang tu kita dah haid dah tapi tak suci lagi, ataupun kita belum haid kemudian datang haid, maka kita menjadi halal. Menjadi halal ketika mana habis tempoh. Tapi lagi tak habis tempoh, kita berada dalam keadaan kena jaga. Maksudnya kita masuk Madinah, contoh kata 5 hari. 5 hari tu kita duduk tunggu, kita masuk Mekah 5 hari. 5 hari tu kita duduk tunggu sampai hari ke-5 hari nak balik dah. Darah tak berhenti lagi. Maka bila kita nak balik itu, kita boleh balik dalam keadaan kita terlepas daripada pantang larang. Tapi dalam tempoh 5 hari itu, kita kena jaga lagi pantang larang ihram. Cuma kita tak boleh menyempurnakan umrah saja. Boleh buat ibadat yang lain. Baca Quran tak boleh lah. Tapi selawat atas Nabi salam boleh. Istighfar, selawat banyak-banyak, buh sampai 10,000. Dah tak boleh buat umrah, istighfar bagi cukup 1,000. Boleh. Jangan kecil hati. Jangan duk kecewa, duk menyesal balik, duk murung pula. Rugi bayar duit sampai 7,000 lebih. Haram tak boleh buat umrah pun. Oh jangan cakap lagu tu. Jangan cakap macam tu. Kerana haid ni bukan benda hak kita. Itu bukan benda yang kita bukan benda yang kita ni. Itu benda yang fitrah yang Allah Ta'ala bagi. Jadi kita kena sabarlah. Kita kena sabar. Dah Allah uji macam tu. Sebab tu sebahagian para ulama tidak menggalakkan kita mengambil pil untuk tahan darah haid. Walaupun dari segi hukumnya harus. Jadi kita kata siapa nak ambil silalah. Tapi ada pandangan yang mengatakan dia lebih memilih supaya tidak ambil. Kerana biarkan perjalanan darah itu berjalan secara tabi'i seperti yang Allah Ta'ala takdirkan pada sunnah dan juga pada fitrah penciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita tak sempat, Allah Ta'ala faham. Faham maksudnya Allah Ta'ala tahu kita niat memang nak pergi buat umrah tapi tak terlaksana. Mudah-mudahan walaupun tak dapat umrah, tapi fadilat umrah tu kita dapat. Cuma kalau ada peluang, kita pergi pula lain kali untuk kita dapat juga buat umrah secara secara yang betul lah, secara yang buat sungguh-sungguh. Hak yang tahun tu kita sampai ke sudah darah tak berhenti, mudah-mudahan dapat juga fadilat umrah. Pasal apa? Pasal kita niat nak buat umrah. Kita boleh buat amal ibadat yang lain, berzikir, selawat atas Nabi, istighfar, bertasbih, bertahmid, bertakbir. Tu sebut subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tu bukan kecil anak ganjaran pahala tu. Subhanallah walhamdulillah, tu dua zikir tu Nabi sebut dalam hadis, tamla'ul mizan atau tamla'u ma bainas samawati wal ard. Sebut subhanallah walhamdulillah tu kalau kita boleh nampak ganjaran pahala dia, penuh ruang timbangan nanti di akhirat. Ataupun Nabi kata penuh pahalanya langit dan bumi. Bukan kecil anak. Maka tak boleh buat umrah kerana kita terhalang dengan haid. Banyakkan zikir, banyakkan istighfar, khidmat, tolong kawan-kawan kita yang perlukan pertolongan, semua tu jadi pahala. Ingatlah kita pergi duduk sana ni di tanah haram Mekah ni, satu kebajikan kita buat di tanah haram Mekah 100,000 kali ganda. Semayang satu dapat 100,000. Kita sedekah RM1 1 rial dapat 1,000. 1,000 tu bukan 1,000 hak di Malaysia ni. 1,000 tu gandaan. Banyak mana gandaan Allahu a'lam. Kita jangan kata RM1 di dunia, siapa-siapa bagi RM1 dapat apa? Dapat RM10. Bukan RM10 duit dalam paket kita tu. RM10 tu pada nisbah gandaan saja. Tapi diri gandaan itu Allahu a'lamu bih. Kerana apa yang Allah beri itu pastinya berlipat kali ganda lebih daripada dunia. Macam ahli syurga kan, tanya nak makan buah durian. Dulu di dunia tak ada makan musangking pasal mahal sangat. Dan sudah dikata malaikat ada musangking tu ni. Boleh? Ada. Dalam Quran sebut ada buah-buahan dalam syurga yang rupanya sama macam dunia, tapi hakikat ataupun rasanya tak sama. Rupa saja sama. Jadi pahala pun tu. Kita jangan faham kita buat satu kebajikan Allah ganda 10. Bagi RM10 Allah bagi RM10 Allah ganda 100. Bukan RM100 dengan not 100 itu bukan. 100 itu pada apa? Pada nilai gandaan saja. Tapi hakikat diri gandaan tu lagu mana, besar mana, hebat mana, itu hanya Allah yang mengetahui. Baca subhanallah walhamdulillah, istighfar, tolong kawan-kawan kita. Semua itu jadi kebajikan. Jangan pernah berkecil hati dengan Allah. Barangkali Allah nak bagi kita pijak tanah haram 2 kali. Kan? Walaupun tak ada berumrah, tapi kita pijak tanah haram. Kita masuk tanah haram, kita baca doa, ya Allah haramkanlah tubuhku, rambut aku, jasadku, dagingku, darahku, tulangku daripada api neraka. Itu doa nanti Ustaz Mutawih akan baca ketika mana dalam bahas masa nak masuk. Kita masuk tanah haram, pijak tanah haram tu ada fazilatnya.
Barangkalilah kita baik sangka dengan Allah, barangkali tahun ni kita tak boleh buat umrah kenapa? Terhalang dengan haid. Tapi rupanya Allah nak bagi kita mai lagi sekali pada tahun berikutnya. Allah lapang rezeki, boleh mai kali. Kerana ada orang kadang-kadang sekali, lepas tu dia tak pergi dah. Ada orang sekali tak puas-puas lagi, nak pergi lagi. Alhamdulillah. Berkali-kali melakukan umrah itu ada fadilatnya. Jadi kita kena sentiasa positif dan baik sangka kita pada Allah. Okey, niat bersyaratlah. Jadi orang perempuan dianjurkanlah bagi yang perlulah. Orang laki-laki juga yang ada masalah kesihatan yang serius, yang dia memang ada kritikal punya masalah kesihatan, maka juga diharuskan untuk dia berniat syarat lah. In habasani habisun famahilli haisu habasani. Kalau aku terhalang dengan apa-apa yang menghalang aku sampai aku nak balik maka aku menjadi halal. Boleh. Okey, yang in habasani Arab tu, yang tu itu dia panggil lafaznya. Hak niat nak pakainya hak kita niat dalam hati. Jadi jangan bimbanglah, jangan kata nak niat lagu muda dan sebagainya. Ini contoh hadis, tak baca dah hadisnya. Hadis ini berkenaan dengan Nabi kata dekat salah seorang sahabat Nabi, hujji washtariti anna mahilli haitsu habasatni. Nabi suruh apa? Nabi suruh seorang sahabat Nabi yang mengadu kata ada sakit. Nabi kata pilah, orang perempuan ni, Nabi kata pilah buat haji dan niat bersyarat. Kata lagu mana? Kata aku menjadi halal ketika mana aku terhalang dengan apa? Dengan halangan penyakit dan sebagainya. So ini hadis yang menunjukkan boleh kita niat bersyarat. Untuk yang laki-laki yang tak ada masalah apa, tidak dianjurkanlah. Tapi kalau ada masalah kesihatan, boleh niat bersyarat. Orang perempuan yang masih lagi ada kedatangan haid dan sebagainya, maka boleh niat bersyarat. Okey. Dalam ini keadaan niat bersyarat yang dibolehkan. Sedikit kita, dalam keadaan tidak haid dia berniat ihram umrah dengan menentang syarat, sekiranya aku kedatangan haid dan aku haidku berterusan hingga tarikh pulang maka jadi halal aku. Dalam keadaan haid, sekiranya haid aku berterusan sehingga tarikh pulang maka jadi halal aku. Keadaan niat bersyarat yang tidak dibolehkan, dalam keadaan tidak berhaid dia berniat ihram umrah, kemudian ketika kedatangan haid dia berkata niat dalam dua masa yang berbeza. Masa dia haid baru dia kata sekiranya aku terhalang maka aku menjadi halal. Ini tak dibenarkan. Niat bersyarat ni di mana ni? Masa kita niat di miqat. Sama ada tahap terbang kalau kita masuk Mekah dulu, ataupun daripada Madinah kita singgah di Bir Ali, di situ tempat kita niat itu. Bagi perempuan masa itulah kita niat bersyarat. Ataupun yang mai daripada Taif, kita di masjid apa tu? Di Sayyidil Kabir, di masjid Taif itu tempat kita bermiqat daripada ahli Taif, di situ niat bersyarat. Saya anjurkan semuanya setiap kali kita nak masuk Mekah, semua orang niat nak buat umrah. Kecuali kalau macam kita duduk di Mekah dah, contoh kita keluar kita keluar pergi tanah haram, pergi tanah halal dekat di Tanaim bagian tak mau buat umrah, contoh tak apalah. Tapi kalau kita keluar dalam perjalanan yang jauh macam di Taif ke, daripada Madinah, itu mesti kita niat untuk apa? Niat untuk umrah, nak masuk ke Mekah. Habis, yang ni tak ada masalah. Lepas talbiyah ni saya tak bacalah, nanti akan dibimbing insya-Allah. Miqat makan ini pun saya rasa dari segi ilmunya sangat baiklah untuk kita ketahui, tapi dari segi praktikalnya kita hanya ambil tahu untuk yang tempat kita lah, dia panggil Qarnul Manazil. Tak tahu nama pun tak apa, tapi nanti kapal terbang ambil perhatian, kita akan lintas kawasan yang bertepatan dengan Qarnul Manazil. Di situ kita akan niat bagi yang nak masuk Mekah dulu. Nak masuk Mekah. Kalau nak masuk Madinah tak ada masalah. Miqat makani makna tempat. Makan ni kat pukul 10 lebih dah ni dia kau boleh tengok makan ni. Miqat makani lagi. Miqat makani al-makan, bukan makan tu, al-makani makna tempat. Yani tempat niat. Miqat ni tempat niatlah mudahnya. Bagi penduduk Mekah, termasuk juga kita yang sudah berada di Mekah, kalau kita nak buat umrah, kita kena niat di miqat. Ada berapa? Ada 4 dia bagi. Yang pertama Ja'ranah, yang kedua Tan'im yang paling dekat, miqat yang paling dekat. Ja'ranah jauh sikit. Ataupun Hudaybiyah, disebut juga Shumaisi, disebut juga Shumaisi, Hudaybiyah ataupun Shumaisi, itu satu tempat. So ini 3 tempat lah, Ja'ranah, Tan'im, Hudaybiyah ataupun Shumaisi. Itu tempat untuk kita berniat umrah. Maknanya kalau kita duduk Mekah nanti,
Contoh kita dah buat umrah dah, kita nak buat umrah kali kedua. Macam mana nak buat? Kita keluar ke tempat halal antara 3 tempat ni. Biasanya dalam travel dia akan bawa ke semua tempat ni bagi dapat sekali lah. Bagi kita biasa bermiqat di ketiga-tiga tempat ni, kemudian kita nak ulang buat pula ikut kita. Ada orang dia nak mudah, dia pihak dekat. Kalau ambil pengalaman dia pihak jauh. Dan waktu umrah ni terbuka, tak ada waktu mana pun. Sepanjang kita duduk sana ni ada jemaah yang dia nak pergi tengah malam. Dia nak pergi sebelum subuh contohnya. Ketiga pagi dia keluar pergi ambil miqat. Kemudian dia mai tawaf. Habis tawaf orang sembahyang subuh, dah berhenti sembahyang subuh dulu, kemudian dia pergi sa'i dan bergunting. Ada orang pergi waktu petang dan sebagainya. Jadi terbukalah pada waktu yang bebas. Mungkin pihak travel dia ada waktu-waktu tertentu yang kita akan pergi ramai-ramai. Kemudian waktu-waktu yang lain boleh pergi sendiri. Pergi sendiri ni macam tadilah. Kita keluar ke tanah haram, lepas kita mandi apa semua pakai pakaian haram, macam tadi sunat-sunat tu, pergi ke masjid tempat kita, tempat miqat ini. Kita masuk masjid, sembahyang sunat atas masjid, kemudian kita sembahyang sunat haram, kemudian kita naik haram, naik taksi, kemudian balik pula ke Masjidil Haram, tawaf, selesai tawaf sa'i, kemudian kita bergunting. Boleh buat, tak ada masalah. Tapi ni tempat-tempat ni bawah tu, Ja'ranah ataupun Ja'ranah ataupun Ji'ranah, Tan'im dan juga Hudaybiyah. Semua tempat-tempat ni ada sejarahnya yang nanti para asatizah Ustaz Mutawif kita akan cerita insya-Allah. Sejarah Tan'im ada kisahnya. Tentang syahid salah seorang sahabat Nabi yang dibunuh di Tan'im ada kisahnya. Ja'ranah ada kisahnya. Ja'ranah ni masjid Sayyidatina Aisyah, kerana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bermiqat di sini. Hudaybiyah pun ada sejarah yang sangat besar, iaitu dalam perjanjian Hudaybiyah. Semua cerita-cerita nanti akan cerita di sana nanti insya-Allah. Jadi ambil perhatianlah, kita pergi tempat-tempat ni bukan nak pergi selalu. Masa diceritakan pada kita tu dengar, ambil menghayati dari perjalanan Mekah Madinah tu, tengok perjalanan tu macam mana Nabi hijrah dulu. Nabi naik unta saja daripada Mekah kat 500 kilo, 400 kilo lebih. Kita nak baih pun kebaih bengkok-bengkok. Nabi naik unta tu. Kalau kita berjalan tu menghayati dengan perjalanan umrah dan sirah Nabi, barulah melekat di hati, barulah balik tu insya-Allah berubah. Tapi kalau pi nak melancung, pi nak berbelanja seronok dan sebagainya, yang ni kita takut kadang-kadang balik tidak ada kesan dalam hati. Biarlah kita balik, kalau tak boleh berubah banyak pun ada perubahan dalam hidup kita yang kita buat dalam hidup kita, kerana kita tak tahu dah adakah kita berkesempatan untuk kembali ke sana kali kedua ataupun tidak. Keinginan, hasrat, ya, tapi belum tentu. Ada orang tak ada balik, mati di sana. Ada orang sampai port, mati di port. Ada orang mati seminggu air zam-zam tak ada habis lagi, kurma pun banyak lagi, meninggal dunia, mati dia tak kira tempat. Tak boleh habang kata, Ustaz Lukun, malaikat Israel baru beli umrah seminggu ni, bagilah sebulan dua dah. Mati ni la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ambil peluang bagi elok pergi sana, ambil iktibar. Nanti Mutawif akan bawa tunjuk tempat-tempat ziarah dalam Masjid Haram, tunjuk tempat mana tempat lahir Nabi, dia panggil apa? Tempat lahir Maulid Nabi yang sekarang sudah jadi perpustakaan. Mana tempat rumah Sayyidatina Khadijah, tapak orang Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Bagi kenal mana satu Jabal Abi Qubais, tempat Allah Taala turunkan Hajar Aswad itu. Mana satu Jabal Quwaiqan, mana satu dipanggil apa? Dipanggil tempat yang dulunya Nabi di pulau, Nabi orang Islam di pulau, Bani Hashim di pulau oleh orang musyrikin Mekah. Pergi dengar cerita tu, ambil penghayatan, tengok. Esok bila kita mengaji, kita biasa sampai tempat tu, baru melekat dalam hati. Umrah ni satulah, tapi dah sampai umrah juga kita nak kutip pengajaran dalam perjalanan kita di umrah tu. Okey, yang ni miqat ni kita skip tinggal lagi 5 minit ni. Baik, kita ringkaskan. Yang ni tak apa, tuan-tuan boleh rujuk dalam tu. Ini pantang larang kita sebut tadi ni. Once kita dah niat ihram, nawaitul umrata wa ahramtu biha. Bila kita dah berniat ihram, terus automatik kita terikat dengan apa? Dengan 13 pantang larang ini. Dalam buku panduan, tuan-tuan boleh baca lagi. Memakai pakaian bersarung atau berjahit, bercantum, ini untuk orang lelaki saja. Kalau dia nak pakai, dia kena pakai pakaian yang tak berjahit. Orang tanya, pakai kain pelekat boleh Ustaz? Kain pelekat boleh pakai, tapi kalau kain pelekat yang tak berjahit boleh pakai? Kain pelekat yang tak jahit lagi kan? Yang tak jahit boleh pakai, sentung. Tapi tak sah lah. Selesaikan dulu umrah. Satu lagi nak pesan, umrah ni walaupun dia tidak disunatkan mualat, tak disunatkan berturut-turut. Contoh kata kita tawaf, lepas tawaf terletih lah Ustaz ni, tak larat api dah, saya cekang pokok betih dah ni, nak kena fi sa'i pula. Boleh saya nak balik dulu?
Satgi petang saya main balik sambung sa'i. Boleh tak? Boleh. Tak disunatkan berturut-turut, tetapi tidak dianjurkan. Pasal apa? Pasal lagi tak selesai, maka selagi itu kita berada dalam pantang larang ihram. Kut terlupa balik lagi depi londeh kain ihram tu pakai baju Melayu pula. Kemudian mandi, kemudian buh minyak wangi ke, kita takut yang tu. Jadi sebolehnya selesaikan. Tetapi kalau tak selesai, sakit perut contoh dah. Lepas tawaf tu sakit perut, tak tahan sangat dah. Dia pun balik hotel, lepas daripada buang air tu tak selesai lagi, jadi nak penin. Tak apa, rehat dulu. Tetapi kita minta supaya maklumkan kepada kawan ataupun kepada mutawif supaya kita take note masalah tu. Kita nak kena bimbing, nak kena beritahu, jaga dan sebagainya. Boleh tak ada masalah, tapi benda tu dia apa? Dia dalam pantang larang. Jadi sebelumnya kita selesaikan. Tutup kepala bagi orang lelaki tak boleh, pakai lebay tak boleh, ataupun kain ihram kita panaskan, kita buat kelumbung lagu tu pun tak boleh. Tak boleh tutup kepala bagi orang lelaki. Orang perempuan memang kena tutup kepala, bukan tak boleh. Orang perempuan kena tutup kepala lah, tutup aurat. Tutup muka yang ni bagi orang perempuan tak dibenarkan. Pakai tutup muka tak boleh. Macam pakai niqab kan, pakai niqab itu tidak dibenarkan. Memakai sarung tangan laki-laki dan perempuan tidak dibenarkan. Dua-dua tak boleh, laki-laki tak boleh, perempuan tak boleh. Memakai bau-bauan pada badan, pakaian, makanan, minuman atau menghidungnya ke dalam hidung. Yang ni dia panggil bau-bauan saja. Tak boleh pakai pada badan, pada pakaian tu tak ada masalah lah. Tapi yang lain tu, kita masa kita duduk balik, contohnya kita dalam perjalanan daripada apa? Balik daripada miqat tu, dalam perjalanan daripada tempat miqat nak masuk masjid tu, lintas kat kedai minyak wangi. Kemudian tengok minyak wangi sambil duduk lintas tu, dia kata kenan tengok botol dia. Dia ambil dia pergi cium pula, contoh dia. Itu tidak dibenarkan. Maka dia kena dam lah. Dam tu nanti kena rujuk dekat apa nama dam dia panggil dam takhir dan takdir ataupun fidyah tu nanti boleh rujuk. Tapi cium minyak wangi tak dibenarkan. Pakai tak boleh, cium tak boleh. Tapi kalau makanan, contoh dah makanan tu memang makanan kita kata bau dia macam tu, bau makanan macam tu. Itu kalau bau yang asli dia macam tu, bukan bau daripada minyak wangi yang dimasukkan, itu tak apalah. Kalau makanan tu memanglah makanan ada bau kan, tak ada makanan tak ada bau. Bau yang tabi'i asli itu, yang tu tak apa. Yang tak boleh ni minyak wangi tu. Minyak wangi. Yang paling pentingnya pada pakaian tubuh badan kita, dan jangan apa? Jangan kita hidup. Sebab itu ketika mendalam ihram, contoh dia, kita dah selesai tawaf, orang pun tak amai, kita kata rindunya kat Kaabah yang ni daripada kata Kaabah ni. Kita dah pergi luruk pula kat Kaabah tu, satu kerja pula. Dia tak habis lagi umrah, dia baru habis tawaf. Sa'i tak lagi, bergunting tak lagi, makna dia dalam ihram. Dia duduk pergi pegang Kaabah tu pula, dan Kaabah tu ada minyak wangi kelembu Kaabah tu. Maka jangan. Lagi tak selesai jangan. Bahkan masa tawaf lagi tak boleh lah. Kalau duduk pegang Kaabah, maka batal tawaf kita. Batal tawaf. Baik, bau-bauan tak boleh. Pakai minyak kepala, janggut dan selain daripada janggut dan selain daripada yang tumbuh di pipi dan juga di dahi. Ni rambut dan juga bulu pun tak boleh pakai minyak. Menanggalkan rambut ataupun bulu, tak boleh cabut, cukur dan sebagainya, tak boleh. Tapi kalau contohnya sesuatu yang kita kata bukan daripada ikhtiar kita, kita bangkit tidur, tengok-tengok ada rambut atas bantai kita, sebahagian qaul yang agak ringan mengatakan itu dimaafkan. Tapi kalau kita contohnya, kalau kita pergi buat tangan lagu ni, buat lagu tu tak sengaja kan, tapi keluar rambut, kita bukan niat nak cabut rambut, kita nak sapu kepala, tapi perbuatan kita tu perbuatan yang dia panggil sengaja, walaupun bukan niat nak cabut, tapi lekat rambut di tangan. Maka kalau lebih rambut tu banyak, lebih pada 3 helai dan sebagainya, maka itu tetap dikenakan tetap dikenakan fidyah, denda juga, walaupun tidak berdosa kerana bukan kita niat. Jadi orang perempuan, saya pesan tak perlu merhati sangat. Tak perlu perhati sangat. Maksudnya buka tudung kepala tu, jangan duk belek pula dah. Cari jumpa. Jadi kita buat macam biasa saja. Bukanlah nak suruh meringan-ringan, bukan. Buat macam biasa saja. Nak tanggalkan tudung, tanggalkan, sudah macam biasa. Jangan dia pergi cek pula. Bila cek jumpa pula banyak pula, lepas tu dia jadi tak senang, dia mula semua perut dan sebagainya. Jadi untuk mengelakkan was-was, kita buat macam biasa saja. Tapi kalau kita buat tu, kalau gugur rambut, maka itu dikenakan fidyah walaupun tak berdosa. Tapi kalau saja-saja duk pergi tarik rambut, fidyah pun kena, dosa pun dosa. Pasal apa? Pasal kita sengaja buat benda yang dilarang. Tebang pokok, mencabut pokok-pokok di tanah haram, jangan.
Yang ni bukan pada ihram saja, masa tak ihram pun tak dibenarkan. Dan tak boleh bawa balik barang-barang tanah haram, ketui batu ke apa ke, jangan bawa balik di rumah kita. Jangan bawa balik ke tempat kita. Kalau balik kena bagi balik. Sebab itu orang tua-tua dulu cermat. Nak balik apa? Nak balik Mekah ni, kalau ada kasut-kasut tu retuk kasut tu. Pasal apa? Takut ada batu-batu di sana tu. Tak apalah, cermat begitu. Walaupun taklah sampai dituntut kan, tapi buat lagu tu. Kenapa? Cermat. Dan jangan ambil kelambu Kaabah pula, lebih gunting pula kelambu Kaabah tu balik apa? Nak buat, dia kata ni nak buat berniaga, ni buat pelari. Tak usah. Itu semua khabar menyusah semua tu. Jangan buat balik apa benda daripada tanah haram. Itu tidak dibenarkan. Tebang pokok, cabut pokok tanah haram tidak dibenarkan. Bukan hanya pada masa ihram, masa tak ihram pun tidak dibenarkan. Memburu binatang buruan, yang ni tak ada kot. Cuma kita ambil tahu sajalah. Berkahwin, mengkahwinkan, menerima wakil kahwin, tak boleh. Semua hak kata kahwin, jadi saksi ke, berkahwin ke, dikahwinkan ke, apa ke, mengahwinkan ke, yang ni tak dibenarkan. Tak dibenarkan. Masa dalam ihram, habis kita buat ihram, boleh lah. Nak tambah seorang lagi sana, marah dia buat dia. Saya abang je, bukan suruh. Abang saja, bukan suruh. Hukum. Masa ihram tak boleh. Lepas kita habis selesai dah bergunting, itu tak masalah. Melakukan pendahuluan persetubuhan, berkucup-kucupan dan sebagainya, itu perkara yang ditegah. Melakukan persetubuhan juga termasuk dalam larangan. Bahkan apa? Membatalkan umrah, termasuk juga haji. So yang ni nanti tuan-tuan kena baca lagi sekali dah, ambil lagi sekali, ambil makluman lagi sekali. 13 benda ni bagi ingat dalam apa? Bagi ingat dalam ingatan kita, supaya kita tak buat, dan sama-sama lah pakat-pakat peringat sama-sama kita, insya-Allah. Kerana kita pilih berjamaah, masing-masing kena saling ingat mengingati. Saya ingat saya nak habis sikit. Oi, jam ke apa ni? Dah 15 minit lagi, cantik. Pukul 11 saya serahkan ustaz lah, sejam. Okey. Larangan dalam ihram dilakukan dengan tidak sengaja. Yang ni dia ada istilah sikit. Ada itlaf dengan ada tarafuh. Tarafuh ni makna bersenang-senang, bersuka-suka. Itlaf ni bila kita melakukan suatu kerosakan, itu dia panggil itlaf. Kita tengok larangan dalam ihram yang dilakukan tidak sengaja. Menutup kepala, L tu pada L tu. L tu laki-laki. L tu laki-laki. Tutup kepala ni bagi laki-laki saja. Maka orang laki-laki tak boleh tutup kepala kan. Okey, lagi pakaian bersarung juga bagi laki-laki, tutup muka bagi orang wanita, sarung tangan laki-laki dan perempuan. Ni ditolong kategoriskan untuk kita, supaya ada benda yang larangan itu khusus laki-laki, ada larangan khusus untuk perempuan, ada larangan kedua-duanya atas laki-laki dan perempuan. Sarung tangan contoh dia, laki-laki dan perempuan tak boleh pakai. Bau-bauan sama juga, dua-dua tak boleh. Minyak di kepala dan janggut tak boleh. Jima' juga tidak boleh. Muqaddimah jima' juga tidak dibenarkan. Akad nikah juga tidak dibenarkan ketika mana dalam ihram. Sekiranya tidak sengaja, tidak kena dam dan tidak berdosa. Tidak sengaja dan tidak sengaja, tidak kena dam dan tidak berdosa. Tetapi ada perkara tertentu yang dalam pendetailan yang ni boleh rujuk nanti dah. Sebab itu setiap perkara yang berlaku dalam tempoh umrah ni minta rujuk kepada pembimbing umrah kita. Jangan simpan nak habaq, takut malu, tak kira orang kata tak erti. Kemudian simpan sampai habis tapi duk mengkelan juga. Lah kali dia tanya juga. Tanya dah balik sini dah nak buat lagu mana lagi. Bolehlah selesai tapi susahlah sikit. Jadi apa saja masalah terus tanya. Soalan tu nampak lagu soalan ni tak patut tanya, tanyalah, sebab untuk mengelakkan kekeliruan. Ada masalah apa sila rujuk. Kerana masalah berkenaan dengan dam fidyah ini itu perlu kepada apa? Perlu kepada kita detailkan kes itu. Sini cuma kita tahu umum saja, rambut gugur, 3 helai dan sebagainya. Tapi dari segi sebenar situasi nanti kita akan tengok dari segi keperluan. Dia nak ambil apa? Dam tu contoh, dia nak ambil dam yang mana satu. Kalau dam ada yang jenis takhyir, boleh pilihan hak mana yang lebih sesuai pada keadaan pada waktu tu. Itu perlu kepada perbincangan dan perlu kepada panduan kepada pembimbing. Jadi yang ni kita akan rujuk sendiri nanti di sana dengan pembimbing. Dan juga satu lagi saya nak pesan, kita ikut pembimbing kita. Lagi dia tak suruh kita rabat atas bumbung Kaabah, kalau dia kata naik atas bumbung tu tak ikutlah. Lagi dia suruh benda hak elok, benda yang tak berjengah dengan syariat, termasuk keputusan-keputusan yang berkaitan dengan suatu hukum, maka kita ikut pembimbing kita. Kerana kadang-kadang ada situasi yang menyebabkan pembimbing itu
mengambil pendapat yang lain daripada pendapat yang biasa kerana satu darurah dan satu keperluan, maka kita ikutlah supaya tidak timbul kekeliruan ataupun timbul tuhmah mentohmah di antara sesama jemaah. Jangan, itu elakkan. Kita tak cerita dengan orang lain. Saya cakap bagi pihak contoh travel tiram kan. So kita tak melibatkan travel yang lain kerana bagi kita semua travel itu ada apa? Ada kebaikannya, ada kewibawaannya dan juga ada dia punya kemahirannya, kita hormati. Cuma kita juga saya rasa pihak tiram travel juga ada kepakaran dan ada kewibawaan sendiri. Jadi kita tak payah bazirkan waktu kita untuk kita sebut orang ni tak kena, orang ni tak kena, yang lah. Kadang-kadang ada tindakan tertentu ikut pembimbing kita, barangkali atas alasan tertentu kenapa keputusan itu diambil. Lebih lagi yang berkaitan dengan hukum ini. Jadi jangan simpan masalah yang berkaitan dengan ibadah umrah. Masalah lain peribadi ataupun masalah lain itu tak apalah, tapi masalah tata cara pelaksanaan, kalau ada apa-apa saja kekeliruan walaupun sedikit, mohon rujuk kepada pembimbing kita untuk kita selesaikan. Kerana ibadah ni perlu kepada ketenangan. Jangan biar diri kita dalam keadaan ragu-ragu, rasa macam was-was dan sebagainya. Okey, tadi tu kategori tarafuh dia panggil. Kategori pelanggaran larangan ihram itu kerana apa? Kerana bersuka-suka dan bersonok-sonok. Ada jenis kategori yang melibatkan kita merosakkan barang ataupun kita menggugurkan, menghilangkan, membinasakan, contoh rambut atau bulu di badan, kuku. Ini kategori saja ni. Binatang, beruan, pokok atau tumbuh-tumbuhan kena dam tetapi tidak berdosa walaupun tidak sengaja. Beza dengan tabiat atau sifat semula jadi. Maknanya kalau benda tu walaupun tak sengaja, macam gugur rambut ni kan, walaupun tak sengaja, kita nak sapu kepala aja, tiba-tiba lekat rambut di tangan, bukan kita sengaja nak cabut rambut, tak sengaja, tetapi tetap kena denda, cuma tidak berdosa. Sedua kategori inilah. Kategori ada kategori hak jenis merosakkan atau menanggalkan, dengan kategori bersedap-sedapan ni dia ada hukum yang sedikit berbeza. Tak apa, yang penting tuan-tuan ingat yang 13 tu lah. Nedam tu nak kena lagu mana, yang tu nanti pembimbing akan bimbing. Yang penting ingat larangan tu 13 tu jangan buat dan kita elakkan. Okey, sekarang kita nak pergi ke tawaf. Tawaf, jenis-jenis tawaf tu kita tak sebut di sini. Saya mungkin akan sebut dua saja. Kita dalam umrah ni, tawaf umrah dan juga tawaf wada' saja. Tawaf qudum, tawaf tahiyatul bait, tawaf sunat, ada juga, ada berkaitan juga dengan kita akan sebut. Baik, jenis-jenis tawaf rukun ataupun tawaf umrah. Tawaf umrah tu tawaf kita tawaf betul lah. Lepas kita niat kita pergi tawaf tu dia panggil tawaf umrah ataupun tawaf rukun. Tawaf rukun umrah tu. Masa kita nak tawaf, lagi ustaz akan cerita. Nak tawaf tu kita nak kena niat balik tak? Contoh bila kita sampai kat penjuru Hajar Aswad tu, kita nak mula tawaf tu, adakah kita kena niat saja aku nak bertawaf Kaabah ni, tawaf Baitillah dengan 7 keliling kerana Allah Ta'ala, nak kena niat juga ke ataupun tak perlu niat? Masa kita nak tawaf rukun, tawaf umrah, tak perlu niat. Cuma sunat saja kita ni niat. Kalau tak niat pun sah. Pasal apa? Pasal kita memang sudah berniat ihram. Macam kita semayang lah, Allahu Akbar takbiratul ihram. Kita nak rukuk tu, kita tak niat saja aku rukuk kerana Ta'ala dah. Pasal apa? Pasal perbuatan tersebut, rukuk itu termasuk daripada apa? Perbuatan solat. Perbuatan solat. Jadi kita niat, kita tak perlulah untuk berniat. Maka niat tawaf bagi tawaf umrah ini tak perlu niat, tak diwajibkan, cuma sunat saja. Okey, tawaf umrah. Ada tawaf qudum. Tawaf qudum ni bagi mereka apa? Bagi mereka yang baru masuk ke kota Makkah. Maka dia sampai, cara dia apa? Ucap selamat datang pada Kaabah ni. Kaabah ni dia ada tawaf wada'. Wada' untuk kita bertinggalkan Makkah atau bertinggalkan Kaabah. Masa baru sampai kita tawaf qudum. Tapi kita tak ada tawaf qudum. Pasal apa? Pasal kita berumrah, kita terus dengan tawaf umrah, kira sekali, masuk sekali dalam tu. Kemudian tawaf tahiyatul bait. Tawaf tahiyatul bait ni tawaf mana kita masuk ke masjid dengan niat nak bertawaf. Orang yang masuk Masjid Haram, kalau dia tak tawaf, disunatkan dia sembahyang sunat tahiyatul masjid. Tapi kalau dia masuk tu dia tak sembahyang sunat tahiyatul masjid, kerana dia boleh apa? Dia boleh tawaf di Kaabah. Kerana tawaf tu dia panggil sama macam tahiyat masjid juga, dia panggil tahiyatul bait. Kita ucap apa? Kita memuliakan Kaabah. Mudahnya kalau kita masuk Masjidil Haram, kita tak ada hasrat untuk kita bertawaf sunat, maka kita sembahyang tahiyatul masjid, laki-laki dan perempuan.
Tapi kalau kita masuk tu, kita habaq kat kawan kita, nak pergi mana? Nak pergi masjid apa? Nak pergi tawaf, buat tawaf sunat ni. Jadi masuk tu tak perlu lagi tahiyatul masjid, terus kepada tawaf. Kerana tawaf tu masuk sekali dengan tahiyatul masjid. Tahiyatul bait, tawaf kita memuliakan ataupun kita kita memuliakan al-Kaabah. Tawaf sunat macam biasalah waktu-waktu mana pun. Cuma tawaf sunat ni kita tak perlulah untuk kita pakai macam kena haram tu kan. Sebab kita dah bebas dah, boleh pakai pakaian biasa, kita tawaf. Tapi rukun dengan syarat-syarat tawaf itu dikekalkan macam tadi jugalah. Kenapa? Kena bersih, kena pakaian bersih, badan bersih daripada najis, kena suci daripada hadas kecil dan besar. Tawaf nazar, kalau kita bernazar untuk bertawaf, dia kata kalau aku sampai sana nanti selamat, boleh dapat satu umrah, maka aku bernazar nak tawaf, maka dia wajib untuk tawaf. Tawaf tu tawaf yang wajib lah, tawaf nazar. Tawaf wada', tawaf yang dilakukan ketika mana kita nak meninggalkan kota Mekah pada jarak lebih daripada 2 marhalah. Maka diwajibkan, itu pendapat jumhur. Tawaf wada' itu adalah wajib. Kalau tak buat kita kena dam. Wajib bila kita nak balik ke Malaysia ataupun kita nak keluar daripada Masjidil Haram, kita nak pergi ke tempat yang jaraknya lebih daripada 2 marhalah, maka kita wajib untuk tawaf wada', dia panggil tawaf selamat tinggal. Selamat tinggal. Cara tawaf sama juga. Cuma ingat elok-elok tawaf wada' ni tak ada sa'i. Masa kita nak balik kan, kalau orang yang balik daripada Mekah nak balik itu hari last tu kita tawaf, lepas tawaf kita balik terus. Jangan duk pergi sa'i pula. Pernah jadi ketika jemaah lepas tawaf dia pergi sa'i pula. Kita duk tunggu atas bah ada berjam. Pasal apa? Pasal kawan pergi sa'i pula lepas tawaf. Tawaf wada' tak ada sa'i. Yang ada sa'i tawaf umrah ataupun tawaf ifad.